Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak test suara. Dengar tak pelajar suara saya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak test suara. Dengar tak pelajar suara saya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tak? Saya nak test suara. Kita mulakan. Saya nak test suara dulu. Dengar tak pelajar jelas suara saya? Okey, dengar Bella Okey. Kita bagi 1-2 minit lagi untuk rakan-rakan kita yang lain masuk untuk kita teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan. Suara saya jelas tak? Saya nak test suara. Kita mulakan. Saya nak test suara dulu. Dengar tak pelajar jelas suara saya? Okey, dengar Bella Baru double Okey. Kita bagi 1-2 minit lagi untuk rakan-rakan kita yang lain masuk untuk kita teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan. Suara saya jelas tak? Saya nak test suara. Kita mulakan. Saya nak test suara dulu. Dengar tak pelajar jelas suara saya? Okey, kita akan mulakan belajar sebentar lagi. Okey, dengar Bella Baru double Okey. Sekejap bagi 1-2 minit lagi betulkan suara untuk rakan-rakan kita yang lain masuk untuk kita teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan. Suara saya jelas tak? Saya nak test suara. Kita mulakan. Okey, pelajar dengar tak suara? Masih double lagi ke suara? Cuba tengok balik. Suara clear tak? Sekejap Suara jelas tak? Okey, masih ada double lagi tak sayang? Pelajar, suara jelas tak? Okey sekarang okey Okey, kita boleh teruskan. Okey, terima kasih. Saya kena beri respon. Okey, kita akan teruskan dengan sejarah kertas tu, sejarah Islam. Kita mulakan sejarah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Saya harap semuanya ceria, semuanya sihat. Dan kita dalam persediaan untuk menghadapi undangan 2 sejarah Islam. Saya harap pelajar-pelajar teruskan semangat, kuatkan semangat untuk menghadapi peperiksaan. Okey, untuk hari ini saya akan menjelaskan tema 1, tema 2, tema 3. Okay, apa sebenarnya ada dalam tema 1, apa yang ada dalam tema 2 dan apa yang ada dalam tema 3. Apa yang perlu kita ulang kaji dan apa yang sepatutnya kita kuasai untuk membolehkan kita menjawab apa saja soalan daripada tema 1, tema 2 dan tema 3. Kita teruskan bersama saya. Saya cuba kuatkan suara saya saya harap semua dengar Okay, sekejap. Saya betulkan lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan. Dalam tema 1. Kuat tak pelajar? Okey, sekejap saya betulkan suara lagi. Okey, pelajar. Suara jelas tak? Jelas tak?
Sekarang ni kuat tak Sekarang ni suara kuat tak saya? suara saya? Okey, saya Okey, saya teruskan teruskan Okey, kita balik Kita semula pada balik slide pada tadi. slide tadi. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, saya nak Okey, saya nak jelaskan yang jelaskan yang pertama pertama sekali. sekali. Dalam tema Dalam tema 1 1 berkaitan dengan masyarakat, pemerintahan, pertahanan dan perhubungan luar. Jadi dalam tema 1 ini kita ada 4 bahagian yang pelajar perlu beri perhatian. Pertama, masyarakat. Kedua, pemerintahan. Ketiga, pertahanan dan pembukaan wilayah. Dan yang keempat adalah perhubungan luar. Okey, kalau pelajar lihat soalan-soalan tahun lepas, tema 1 adalah soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Dari dua soalan dalam tema 1 ini. Ni kalau kita tengok soalan-soalan tahun lepas, soalan pertama biasanya sama ada dari masyarakat atau pemerintahan. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan pertahanan dan pembukaan wilayah ataupun perhubungan luar. Itu perkara penting untuk kita membuat persediaan. Okey, dalam tema 1, pertama berkaitan dengan masyarakat. Suara bergema ya? Sekejap Saya betulkan sekejap sekali lagi. Okey, saya cuba yang ini. Boleh tak? Bergema tak? Kurang tak? Okey. Sekarang jelas tak suara? Suara saya jelas tak? Bergema tak? Okey Rajan? Suara saya okey tak? Okey, yang pertama, macam saya katakan tadi, kita kena faham tentang masyarakat jahiliah dan masyarakat Islam. Ini popular, selalu keluar sama ada masyarakat jahiliah ataupun masyarakat Islam. Sebab dua perkara ini kita kena betul-betul faham. Apa dikatakan sebagai masyarakat jahiliah, apa dikatakan masyarakat Islam. Yang kedua adalah pemerintahan. Okay, dari segi pemerintahan, iaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama selepas Rasulullah membina sebuah negara Islam yang pertama, itu Kerajaan Islam Madinah. Jadi apakah sistem pemerintahan yang digunakan? Ya, bagaimana Rasulullah membina sebuah negara Islam yang pertama, iaitu Madinah. Kemudian dari segi kepimpinan Rasulullah, institusi khalifah, bentuk pemerintahan. Okay, semua itu berlaku dalam aspek dikatakan sebagai pemerintahan. Dan kita lihat satu persatu. Okay, saya nak jelaskan yang pertama, apa yang di masyarakat jahiliah dan masyarakat Islam. Okay, ini bahagian yang pertama yang sangat penting ya, bagi dalam sejarah Islam, pelajar-pelajar sepatutnya boleh membezakan masyarakat Arab sebelum Islam dan masyarakat Arab sesudah Islam. Itu perkara yang pertama yang perlu kita kuasai. Yang kedua, konsep masyarakat Arab jahiliah. Apa dikatakan jahiliah? Jahil dari segi agama dan ketidakesaan mereka terhadap Allah. Itu dikatakan jahil. Tapi dari segi politik, ekonomi, sosial mereka sangat bertamadun. Mereka jahil dari segi agama dan kepercayaan. Maksudnya tidak mengesahkan Allah. Itu yang dikatakan jahil. Tapi dalam aspek yang lain, masyarakat Arab sebelum Islam itu telah maju dan mereka memiliki ketamadunan. Itu perkara penting yang mesti pelajar faham. Jadi konsep masyarakat Arab itu, masyarakat Arab sebelum Islam yang berada di kota Mekah. Yang berada di kota Mekah. Kemudian masyarakat Islam dan Mekah yang berhijrah ke Madinah. Muhajirin. Jadi masyarakat Arab berhijrah ke Madinah. Itu masyarakat Arab Islam. Di Madinah ada Aus, ada Khazraj. Kemudian disatukan oleh Rasulullah yang dipanggil ataupun disaudarakan oleh Rasulullah dipanggil Ansar. Itu contoh perkembangan masyarakat Arab. Jadi masyarakat Arab yang kita nak faham yang pertama adalah masyarakat Arab jahiliyah
dengan masyarakat Arab Islam. Masyarakat Arab kemudian dari segi strukturnya, tadi dari segi konsep, dari segi kehidupan, dari segi ketamadunan, di keadaan masyarakat Arab, itu semua boleh ditanya. Konsep jahiliyah, kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, kehidupan masyarakat Arab sesudah Islam. Dari segi ketamadunan, sejauh mana masyarakat Arab itu bertamadun, yang kita boleh jelaskan. Ketamadunan masyarakat Arab itu dari segi politik, ekonomi, sosial. Dari segi sosial tu kita boleh lihat dari segi sifat-sifat positif masyarakat Arab. Itu juga menunjukkan mereka adalah masyarakat yang bertamadun. Misalnya tak sangat setia kepada janji. Itu contoh. Satu lagi adalah struktur masyarakat Arab. Jadi pelajar boleh bezakan. Yang pertama tadi lebih kepada ciri-ciri masyarakat Arab sebelum Islam ataupun ciri-ciri masyarakat jahiliah. Kedua, struktur masyarakat Arab. Kita sebut struktur ataupun hierarki ataupun lapisan masyarakat Arab. Kita bagi pada dua, masyarakat Arab Hadari, masyarakat Arab Badui. Hadari yang tinggal di kota-kota di bandar-bandar, Makkah, Madinah, Yasrib, ataupun Madinah, Syam dan sebagainya. Badui, masyarakat Arab yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman, di padang-padang pasir. Itulah masyarakat Arab Badui. Jadi, kena jelaskan apa dia masyarakat Arab Hadari, siapa dia masyarakat Arab Badui. Contoh, apa yang kita lihat, ciri yang jelas dalam masyarakat Arab ini, mereka sangat taksub kepada kabilah mereka. Itu semangat as-sabiyah. Bagaimana kedudukan wanita waktu itu. Dari segi akidah, dari segi aktiviti ekonomi mereka, membedahkan riba, merompak ada satu pekerjaan yang baik. Itu di kalangan masyarakat Badui. Tapi dalam masyarakat Arab yang tinggal di bandar, di Hadari, mereka sudah ada perdagangan. Ada sistem kabilah, ada sistem politik yang jelas. Dalam menguruskan pentadbiran Kota Makkah misalnya. Mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai sistem pentadbiran yang jelas. Bagaimana bandar itu diuruskan. Itu adalah ciri-ciri masyarakat Hadari. Ciri-ciri masyarakat Badui. Yang dipanggil, kita bergabungkan dua itu dari segi struktur masyarakat Arab. Boleh belajar. Jelas. Ini bahagian yang pertama. Jelas tak pelajar? Suara saya jelas Okey boleh Okey, itu bahagian yang pertama. Semua orang mesti baca ini, mesti kuasai. Apa dia masyarakat Arab jahiliah, apa dia masyarakat Islam. Itu perkara yang pertama sekali dalam sejarah Islam yang kita mesti faham. Baru kita boleh membezakan. Masyarakat Arab yang asalnya jahiliah, berubah menjadi masyarakat Arab Islam. Nanti seluruh Semenanjung Arab adalah masyarakat Arab yang beragama Islam. Jadi itu dua perkara penting yang kita faham dahulu. Yang kedua, ini secara umum saya beri berkaitan dengan ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah dari segi politik misalnya. Darul Nadwa, 15 Majlis, Al-Mala, Ahif, Al-Fudul. Semua itu menunjukkan masyarakat Arab mempunyai ketamadunan. Mempunyai ketamadunan. Dari segi politik mereka bertamadun. Dari segi sosial, mereka ada sistem kabilah, asabiyah, kedudukan wanita, hamba dan akhlak. Semua itu kena boleh jelaskan. Tapi bila soalan tanya, sejauh mana masyarakat Arab itu bertamadun, yang kita beri positif. Fakta yang positif yang menunjukkan masyarakat Arab itu bertamadun. Kita kena faham. Dia jahil sebab dia tidak mengesahkan Allah, Tuhan yang esa. Itu pertama. Dia jahil sebab dia menyekutukan Allah dengan benda-benda yang lain. Dia jahil sebab dia tidak mengamalkan Islam. Itu dari segi jahil. Dan juga ada sifat-sifat jahiliah. Misalnya mereka membunuh anak perempuan misalnya. Jadi yang itu tidak menunjukkan ketamadunan. Tapi kita nak menunjukkan ciri-ciri yang menunjukkan masyarakat itu bertamadun, kita tukar yang mana yang menunjukkan ia adalah bertamadun. Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Misalnya, sudah ada rangkaian perdagangan antara Mekah ke Syam. Misalnya, itu menunjukkan berlakunya perdagangan, perniagaan, pertanian, peternakan, merompak itu satu pekerjaan bagi yang murni bagi masyarakat Arab Hadari. Masyarakat Arab Badui yang tinggal di kawasan padang pasir. Mereka merompak kabilah-kabilah Quraisy yang membawa bahan dan barang dagangan. Itu bukan ciri yang tamadun. Dari segi pertukaran dan sebagainya. Itu juga percayaan agama kita boleh kaitkan. Ini semua ciri, tapi kita boleh jadikan dia sebagai
ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah masyarakat Arab yang bertamadun. Ini jahiliah yang bertamadun. Dari segi ilmu pengetahuan, dari segi kesusastraan, sifat-sifat yang positif misalnya. Semangat kejirianan, hormat tetamu, tepati janji, pemurah dan setia kepada kaum. Itu adalah satu sifat yang positif yang menunjukkan dia adalah masyarakat yang bertamadun. Okey, itu perkara yang pertama yang pelajar perlu kuasai. Masih kurang jelas suara ya? Sekejap, saya cuba betulkan lagi ya. Okay. Boleh pelajar suara? Okey, kita teruskan. Yang kedua, kita mesti memahami masyarakat Islam. Masyarakat Islam. Tadi masyarakat jahiliah. Ciri-ciri, konsep, struktur dan juga ketamadunan masyarakat Arab jahiliah. Pelajar beri perhatian dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak memahami masyarakat Islam. Masyarakat Islam ada dua. Bermula dengan masyarakat Islam di Mekah. Ini masyarakat Islam di Mekah. Bagaimana Rasulullah memberi dakwah pada mulanya kepada keluarga terdekat, itu keluarga Bani Hashim. Kemudian secara sulit, sahabat-sahabat yang terdekat. Kemudian barulah secara terbuka, kepada siapa saja yang Rasulullah jumpa di pasar, Rasulullah akan menyampaikan tentang Islam. Okey, itu perkara pertama. Jadi sudah wujud masyarakat Islam di Mekah. Kemudian apabila turun wahyu membenarkan hijrah, maka Rasulullah dan masyarakat Arab Islam yang berada di kota Mekah yang dipanggil Muhajirin, mereka berhijrah ke Yasrib yang kemudian dinamakan Madinah. Jadi wujudnya masyarakat Islam di Madinah. Jelas pelajar. Itu sangat penting. Jadi bila dua keadaan, selalu ada soalan tanya berkaitan dengan masyarakat Arab Islam di Mekah dan juga di Madinah. Jadi kita kena faham betul-betul soalan. Okay, di mana dia merujuk, kawasannya mana, latar tempatnya di mana. Jadi mesti bezakan. Kalau dikata masyarakat Arab Islam selok di Madinah, maka kita hanya beri masyarakat Islam di Madinah. Kita tak boleh beri masyarakat Islam di Mekah. Tapi kalau dia hanya sebut masyarakat Islam dari bila ke bila, jadi kita akan faham juga. Ini sama ada dia bermula daripada Mekah ataupun hanya bermula daripada Madinah. Itu pelajar kena faham. Dan kita tidak boleh memberikan fakta yang di luar daripada lingkungan tersebut. Okay, jadi dalam masyarakat Islam ada beberapa perkara yang pelajar kena faham. Okay, masyarakat Islam yang dibentuk oleh Rasulullah sejak daripada kota Mekah kemudian di Madinah. Okay, bila wafatnya Rasulullah, pengganti kepada Rasulullah itu dipanggil khalifah. Maka wujudlah zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Okay, di bawah 4 orang khalifah. Jadi pada waktu itu wujudnya masyarakat Islam zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Misalnya semasa Khalifah Abu Bakar, wujudnya golongan yang enggan membayar zakat, nabi palsu dan juga pengikutnya, Salamah dan sebagainya. Dan juga golongan yang murtad. Itu antara masyarakat yang wujud di Mekah pada waktu itu. Di zaman Khalifah Abu Bakar waktu itu. Kemudian zaman Khalifah Umar Al-Khattab, misalnya masyarakat yang baru, Al-Ayam, Qurah, Khawarij dan sebagainya. Ini selain daripada Ansar, Muhajirin. Okey, itu contoh. Ini bagaimana masyarakat Islam itu, masyarakat Arab dan khususnya semakin berkembang. Ini selepas daripada terbinanya sebuah negara Islam yang pertama di Madinah. Jadi semasa Rasulullah, dari piagam Madinah, ekonomi Islam, sosial, ini wujudnya masyarakat Ansar, Muhajirin dan juga bukan Islam. Ini misalnya kaum Yahudi, Kristian dan sebagainya. Okay, itu zaman Rasulullah, zaman Khalifah. Okay, dan juga zaman kerajaan Bani Umayyah. Dan ini semua boleh ditanya berkaitan dengan masyarakat Islam. Okay, jelaskan masyarakat Islam zaman kerajaan Bani Umayyah. Kita kena jelaskan apakah komponen masyarakat yang wujud pada zaman itu. Bergantung kepada tempat dan latar masa yang diberikan. Jadi bila sebut masyarakat Islam ni, satu perkara penting yang diajar, yang bentuk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Rasulullah adalah konsep ummah, iaitu menyatukan umat manusia. Ini manusia atau umat manusia. Itulah ummah. Dan ummah itu bukan hanya Islam tetapi juga bukan Islam. Jadi ukhuwah Islamiah, ini persaudaraan sesama Islam. Ini ukhuwah Islamiah di antara masyarakat Islam. Semua itu perkara-perkara penting yang diasaskan oleh Rasulullah
untuk mewujudkan satu apa yang dipanggil perpaduan umat manusia dalam satu ummah. Okey, dalam satu ummah. Kalau Islam berdasarkan ukhuwah Islamiah. Sama-sama Islam bersaudara. Tidak kira bangsa, tidak kira suku kaum dan sebagainya. Jadi bersatu atas nama Islam. Jadi ini telah mengubah masyarakat Arab yang selama ini taksub kepada kabilah mereka. Taksub kepada kabilah. Jadi sekarang masyarakat Islam bersatu atas nama ummah. Okey, ini perkara kedua yang penting yang mesti kita kuasai dalam tema satu. Iaitu masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat Islam di semenanjung Arab. Okay, mula dengan zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah dan juga zaman kerajaan Islam, khususnya kerajaan Umayyah. Jadi tiga ini kita kena fokuskan. Okay, bagaimana bentuk masyarakat Arab Islam zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rashidin dan juga zaman kerajaan Bani Umayyah. Okay, jelas pelajar? Jelas pelajar? Boleh? Okey, saya teruskan. Okey, saya cuba jelaskan dengan lebih perlahan. Ni ada soalan boleh tanya saya. Saya lihat cat ni. Ada boleh tanya saya. Boleh tanya saya terus ya. Okey, satu lagi perkara penting dalam tema satu adalah kepimpinan Rasulullah. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Kena bezakan apa dia ciri-ciri kepimpinan dengan sifat Rasulullah. Sifat hanya satu ciri. Sifat Rasulullah hanya satu ciri saja daripada ciri-ciri kepimpinan. Tapi bila sebut ciri-ciri kepimpinan, dia merangkumi semua perkara seperti Nabi dan Rasul, iaitu pemimpin agama dan dakwah. Rasulullah juga adalah pemimpin masyarakat, ketua negara, ketua kerajaan Islam yang pertama, iaitu Madinah. Pemimpin negara dan pemerintah seperti mana yang termasuk dalam pengubalan piagam Madinah. Hubungan diplomatik dan lain-lain itu semua ditentukan oleh Rasulullah yang membuat keputusan berkaitan dengan urusan negara. Dari segi perancangan ekonomi, Rasulullah juga seorang perancang ekonomi yang hebat. Dari segi ekonomi Islam, muamalat. Dia juga dari segi kepimpinan ketenteraan, dari segi keselamatan, kesejahteraan, untuk menjaga sebuah negara yang baru, iaitu Madinah. Daripada keliling yang memusuhi Islam. Jadi Rasulullah juga adalah seorang perancang, pemimpin tentera yang hebat. Itu ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Digunakan apa yang dikatakan sebagai apa yang dimaksudkan jihad, syahid, taktik, strategi dan juga etika semasa peperangan. Jelas pelajar. Dan satu lagi ciri kepimpinan Rasulullah adalah ketua hakim. Rasulullah mengadili sesuatu kes pembicaraan berdasarkan sumbernya iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Okey, ini contoh ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Jadi ada tiga perkara sekarang yang kita kena faham. Pertama, masyarakat jahiliah. Mesti baca semua pelajar. Fahamkan apa dia masyarakat jahiliah. Segalanya tentang masyarakat jahiliah. Yang kedua, faham tentang masyarakat Islam. Siapakah masyarakat Islam? Apakah masyarakat Islam itu? Okey, zaman Rasulullah, zaman Khalifah, zaman Umayyah. Kena bezakan, kena fahamkan. Dan satu lagi adalah dari segi kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Sebagai seorang negarawan yang membina sebuah negara Islam. Dan itu mesti jelas. Ini perkara penting. Tiga perkara penting sekarang. Untuk bahagian yang pertama. Ini dalam soalan-soalan terlepas ni kalau pelajar lihat, itulah soalan nombor satu. Jadi kuasai tajuk-tajuk ini untuk membolehkan pelajar menjawab dengan lebih baik. Okey, saya teruskan. Perkara yang keempat adalah berkaitan dengan pertahanan dan pembukaan wilayah. Pertahanan dan pembukaan wilayah. Bila sebut pertahanan, maksudnya ketahanan dari segi rohani dan jasmani. Umat Islam mesti mempunyai pertahanan yang kuat dari segi rohani, iman. Dari segi jasmani, kesihatan, sihat, tubuh badan. Sebab tu Rasulullah menggalakkan aktiviti memanah, berkuda dan sebagainya. Itu adalah untuk memberi kekuatan jasmani ataupun fizikal kepada masyarakat Arab waktu itu untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Kekuatan iman. Sanggup pergi berperang, jihad kerana Allah.
untuk mempertahankan agama. Itu maksud pertahanan yang pertama. Okey. Yang kedua, dalam pertahanan itu, kenapa kita dalam pertahanan dan juga peperangan dalam Islam ni, ada dua benda. Pertahanan untuk mempertahankan agama Islam. Itu yang paling penting. Mempertahankan nyawa, harta benda dan sebagainya. Okey, dan juga selepas itu, pertahanan juga dibuat untuk pembukaan wilayah-wilayah baru. Pembukaan wilayah. Itu dua benda perkara yang pelajar perlu ingat dan bezakan. Jadi dalam pertahanan ini, ada beberapa perkara telah diajar oleh Rasulullah. Pertama adalah etika perang. Okey, di mana perang hanya dibenarkan oleh Allah apabila Allah mengizinkan. Apabila turunnya wahyu, perang. Maka umat Islam akan berperang. Okey, perang hanya diperangi. Bukan kita menyerang orang lain, tapi perang hanya diperangi. Itu etika dalam perang. Tidak pada orang yang lemah, kanak-kanak, wanita, orang tua, tapi berperang dengan tentera. Okey, dilarang merosak harta benda. Tidak memerangi orang yang menyerah. Mengaibkan musuh. Perjanjian mesti ditaati. Okey, itu antara benda yang kita kata sebagai etika dalam peperangan yang diajar oleh Rasulullah. Itu pertama. Dan usaha untuk mempertahan dan membuka sesuatu wilayah, perkara-perkara ini adalah sangat penting yang dikatakan etika dalam peperangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, konsep jihad. Itu mempertahankan agama Islam. Berperang, kita berjihad kerana Allah untuk mempertahankan agama Islam. Dan jihad itu bukan hanya berperang. Pelajar kena faham. Jihad dalam banyak perkara yang berbau jihad. Kita belajar sekarang ini pun adalah jihad. Belajar ambil pressure, nak lulus TPM, masuk universiti, itu adalah jihad. Kerana Allah Ta'ala. Niat nanti kita belajar kerana Allah Ta'ala. Kita berjihad. Itu ada satu konsep jihad. Jihad zahir dan batin. Jihad dari segi akidah dan syariah. Itu semua contoh-contoh jenis-jenis jihad. Jadi agama, jiwa, akal, ketuhanan, harta. Jihad untuk pertahankan agama, jiwa, akal, ketuhanan, keturunan, harta dan sebagainya. Jihad untuk menegak keadilan dan mencegah kemungkaran. Jihad ekonomi. Jihad ilmu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Itu semua adalah jenis-jenis jihad. Jelas pelajar. Ada soalan tak? Sebentar. Ada masa boleh tanya saya. Okey, jelas pelajar. Ada soalan? Okey, itu perkara kedua. Dari segi pertahanan dan pembukaan wilayah. Pertama, kita kena faham etika peperangan. Kedua, jihad. Dan yang ketiga, taktik dan strategi peperangan. Okey, peperangan yang melibatkan Rasulullah. Sama ada terutama semasa di Madinah. Misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Hadar. Okey, antara taktik dan strategi yang pernah digunakan oleh Rasulullah adalah menunggu musuh. Perang Badar. Asal juga dalam perang Badar. Menggali parit, perang Khandaq. Membuat kepungan masa di Taif dan membiarkan musuh tanpa dikejar. Tanpa kejar. Musuh dah lari, contoh dalam perang Uhud. Musuh dah lari. Tentera Islam tidak kejar. Tetapi mereka patah balik setelah mereka melihat kedudukan tentera Rasulullah pada waktu itu yang berada di atas bukit. Uhud itu mereka mula turun ke bawah untuk bersama-sama dengan rakan yang lain merebut harta peperang. Ini rampasan. Itu yang membawa balik kedatangan balik sebagai tentera Quraisy yang menyebabkan ramai tentera Islam terbunuh waktu itu. Melalui penyamaran Khandaq dan sebagainya. Itu taktik dan strategi peperangan yang diajar oleh Rasulullah. Kan soalan tadi tentang taktik dan strategi. Bijarkan taktik dan strategi peperangan yang diajar yang berlaku semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh jelaskan. Ambil contoh perang dan bagaimana strategi itu digunakan. Okey, ada soalan bagus. Wafa nabiha. Etika perang itu yang sebelum, ketika, selepas ke? Okey. Etika perang itu sebelum dan semasa dan juga selepas perang. Jadi etika perang ini memang itulah yang diajar oleh Islam.
Kita berperang sebab kita diserang. Kita nak mempertahankan agama Islam, contoh. Jadi dalam etika perang itu, kita hanya berperang dengan musuh Islam. Bukan kita memerangi orang yang bukan memerangi kita balik. Contoh orang tua ke anak-anak yang tak terlibat dalam perang, maka mereka tidak diapakan. Misal juga padri atau golongan agama yang tidak memusuhi Islam, mereka dibiarkan. Itu contoh. Jadi etika perang itu kita gunakan sebelum, semasa dan selepas. Itu diajar oleh Rasulullah. Kita tak sewenang-wenangnya berperang, membunuh sesama manusia. Sebab kita ada etika peperangan dalam Islam. Kita hanya perang apabila kita diperangi. Jelas ya pelajar? Okey. Okey, saya menjelaskan setiap topik daripada tema 1, tema 2, tema 3. Perkara yang sepatutnya pelajar kuasai. Pasal pelajar kuasai untuk memudahkan kita menjawab soalan. Okey, ini bukan soalan sport. Saya kena faham. Okey, saya jelaskan apa yang pelajar mesti kuasai. Sebab itulah yang ada dalam sukatan. Jadi apa saja soalan yang keluar daripada bahagian-bahagian ini, kita boleh menjawab dengan baik. Saya tak boleh jelaskan seperinci. Saya akan jelaskan perkara-perkara penting ini. Yang perlu kita kuasai. Jangan keliru. Ramai pelajar keliru. Bila sebut jihad, jihad itu hanya berperang. Bukan. Jihad itu banyak perkara, jenis-jenis jihad. Selain berperang itu, untuk mempertahankan agama Islam itu hanya satu daripada jihad. Jihad kita belajar, saya kata tadi. Menuntut ilmu itu juga adalah jihad. Jadi pelajar kena faham itu. Ini yang saya nak beri penekanan. Apa sebenarnya yang perlu kita faham? Kalau kita lihat sukatan ini sangat besar, sangat luas. Jadi saya nak memudahkan pelajar untuk bersedia menghadapi peperiksaan dengan memberi fokus kepada apa yang penting yang sepatutnya kita kuasai. Dari aspek pertahanan dan pembukaan wilayah, inilah perkara-perkaranya yang perlu kita kuasai. Satu lagi perkara yang pelajar kena faham tentang organisasi tentera. Bila sebut organisasi ketenteraan, mungkin boleh ditanya, jelaskan bentuk organisasi ketenteraan zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Itu dari segi jenis tentera. Tentera berkuda, tentera memanah, itu jenis tentera. Tentera apa? Tentera jalan kaki. Itu organisasi tentera. Satu lagi adalah jumlah tentera, berapa ramai. Tentera berkuda ada berapa ramai orang. Tentera memanah ada berapa orang. Dari segi persenjataan, senjata apa yang digunakan? Bajanik, pedang, pemanah dan sebagainya. Itu persenjataan. Dan juga latihan. Adakah mereka mengadakan latihan? Untuk bersedia mempertahankan. Ada latihan berkuda, latihan memanah. Itu semua dipanggil organisasi ketenteraan. Jadi kalau soalan tanya, apakah bagaimana ada perkataan organisasi tentera, itulah organisasi tentera. Bila sebut etika peperangan, itulah etika peperangan yang kita perlu jelaskan. Bila sebut taktik dan strategi peperangan, itulah taktik dan strategi peperangan yang kita gunakan. Sama ada zaman mana, bila perang apa, di mana. Itu kita beri contoh yang sesuai. Bila sebut jihad, itulah jihad yang saya katakan tadi. Jadi dalam bahagian yang ini, pertahanan dan pembukaan wilayah, kita kena faham apa dikatakan jihad, apa yang dikatakan sebagai taktik dan strategi peperangan, apa dia etika dalam peperangan, apa dia organisasi ketenteraan, dan apakah dia maksud pertahanan. Jadi semua itu kita boleh huraikan dan kita boleh jelaskan dengan baik. Ini kalau kita memahami setiap satu daripada bahagian ini. Jelas pelajar. Untuk memberi definisi jihad. Jihad adalah bila kita nak beri definisi jihad, jihad adalah sesuatu tindakan. Satu tindakan ataupun perkara yang kita buat bersungguh-sungguh. Misalnya, untuk mempertahankan agama Islam. Satu. Daripada ancaman musuh. Kita berjihad, jihad juga memberi maksud jihad zahir dan batin. Jihad menahan nafsu. Contoh. Jihad menjaga diri kita. Menjaga tubuh kita. Jihad zahir itu. Itu juga bermaksud dengan jihad. Umum. Jihad itu agak umum. Jihad itu membuat sesuatu untuk membuat sesuatu yang baik demi agama Islam. Demi agama Islam. Itu sudah mencukupi. Satu lagi bahagian dalam tema 1 yang pelajar kena kuasai adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan.
Bentuk pemerintahan ada dua saja pelajar. Pertama, pemerintahan pusat. Dan yang kedua, pemerintahan wilayah. Bila sebut bentuk pemerintahan, dua. Pemerintahan pusat, pemerintahan wilayah. Jadi pemerintahan ini, dalam zaman kerajaan Islam ini, mula dengan zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rashidin, zaman kerajaan Bani Umayyah di Damsyik, zaman kerajaan Bani Abbasiyah ini di Basrah. Jadi, ini yang kita perlu perhatikan. Bentuk pemerintahan zaman Rasulullah bagaimana? Bentuk pemerintahan zaman Khalifah Ar-Rashidin bagaimana? Bentuk pemerintahan zaman Khalifah Bani Umayyah bagaimana? Dan bentuk pemerintahan kerajaan Abbasiyah bagaimana? Dan setiap pemerintahan ini mempunyai pusat pentadbirannya. Misalnya zaman Rasulullah di Mekah, kemudian di kota Mekah. Kemudian zaman Khalifah Ar-Rashidin mengikut Khalifah Ar-Rashidin. Ini Abu Bakar yang pertama di Madinah. Kemudian zaman kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik semasa Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu adalah peringkat pusat. Kerajaan Abbasiyah di Basrah. Kerajaan Abbasiyah daripada Bani Abbas di pusat pemerintahannya di Basrah. Itu contoh. Kita nak faham apa dia pusat. Bila kita sebut pusat pemerintahan, dulu pelajar kena faham zaman ini. Keempat-empat zaman ini. Zaman Rasulullah, zaman Khalifah, zaman kerajaan Islam. Umayyah dan juga Abbasiyah. Dalam kerajaan Islam, hanya ada satu kerajaan je, seluruh dunia. Bila sebut kerajaan Islam, satu saja. Kerajaan zaman Khalifah ke, kerajaan Umayyah ke, kerajaan Abbasiyah ke, atau kemudian di kerajaan Uthman. Hanya satu saja kerajaan Islam. Di mana Khalifah adalah pusat pemerintahan Khalifah itu di mana. Bila sebut pusat, misalnya zaman Rasulullah bermula di Madinah, kemudian selepas pendudukan kota Mekah, maka Mekah menjadi pusat pemerintahan yang dibuat. Dijadikan sebagai pusat pemerintahan zaman Rasulullah. Jadi pusat pemerintahan itu menguruskan segala hal ehwal pemerintahan. Dari segi membuat dasar, membuat keputusan dan sebagainya. Mendominasi kuasa pemerintahan dan pentadbiran. Dan juga kuasa tertinggi Khalifah. Jadi tiga perkara penting. Di peringkat pusat, anda kena faham, menguruskan segala hal ehwal pemerintahan. Itu dipanggil pemerintahan pusat. Di bawah seorang Khalifah. Dengan majlis syura. Yang membantu Khalifah dalam membuat keputusan. Maksudnya Khalifah pengganti selepas pada Rasulullah. Sama Ar-Rashidin, Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Khalifah selepas ini semua diwarisi daripada keturunan atau ahli keluarga. Zaman Khalifah Ar-Rashidin dipilih, ada cara pemilihan Khalifah. Empat Khalifah tu ada cara yang berbeza dalam pemilihannya. Bai'ah dan sebagainya. Faham Itu pusat. Kemudian yang kedua, wilayah. Wilayah ni adalah di luar daripada pusat. Kerajaan wilayah yang kecil bersama dengan kerajaan pusat. Pertama, kerajaan wilayah ni adalah kerajaan yang kecil bersama dengan kerajaan pusat. Mengikut arahan pusat, pemerintah ialah governor. Jadi, ketua yang mengetuai wilayah adalah governor. Yang dilantik oleh Khalifah yang berada di pusat. Misalnya, governor Kufah, Basrah. Governor-governor tu menguasai wilayah-wilayah. Madinah, kalau pusat di Mekah, maka di Madinah ada seorang governor yang dilantik oleh Khalifah. Jadi itu pelajar kena bezakan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah. Cikgu, dalam pengenalan soalan bentuk pemerintahan, apa yang perlu ditulis? Dalam soalan bentuk pemerintahan. Dalam bentuk pemerintahan ini, pelajar lihat soalan. Dalam soalan itu, dia tanya bentuk pemerintahan zaman Khalifah Bani Umayyah contoh. Jadi kita berikan bilakah latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Bila kerajaan Umayyah itu mula? Siapakah pengasas utamanya? Itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita bercerita tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Cukuplah. Kita bukan berisi. Kita hanya beri latar belakang tentang bentuk pemerintahan itu. Sekurang-kurangnya 2 atau 3 ayat saja. Sudah mencukupi. Untuk memberi satu pengenalan. Jadi tak perlu risau pasal itu. Jadi bila sebut pengenalan, kita tulis apa saja yang ada kaitan dengan soalan. Misalnya kita boleh sentuh kendak soalan itu. Tapi bukan isi. Kendak soalan. Jadi bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Maka kita jelaskan. Bila kerajaan Abbasiyah itu diwujudkan? Siapa yang mengasaskan kerajaan Abbasiyah? Siapa yang mengasaskan kerajaan Abbasiyah? Itu kita boleh beri dari segi latar belakang ataupun pengenalan. Dari segi bentuk pemerintahan. Itu contoh ya pelajar. Boleh tengok contoh-contoh dalam modul yang ditulis. Boleh, ada soalan?
Jadi pengenalan tu kita boleh tulis apa saja berkaitan dengan soalan. Okey, nanti saya akan jelaskan lagi. Saya bagi contoh lagi. Okey. Saya bagi satu lagi contoh. Sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu, selain daripada 4 khalifah, ada satu lagi khalifah yang juga yang dipanggil dikelar khalifah kelima. Selepas Khalifah Ar-Rashidin. Ini yang 4 zaman Khalifah Ar-Rashidin. Ini dia tambah satu lagi. Okey. Okay, jadi apa yang ada? Sumbangan. Saya nak beri contoh bila sebut sumbangan. Sumbangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Umar Al-Khattab. Sumbangan Khalifah Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ataupun sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh. Dari segi pentadbiran, apa yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Antara 683 dan 720 Masri. Ini kaitan apa? Umayyah ke? Khalifah Umayyah ke Abbasiyah? Pelajar. Kita kena pasti dulu. Umar bin Abdul Aziz ni zaman Khalifah mana? Cuba jawab. Cuba cari jawapan itu. Okey, contoh itu semua contoh. Okey, jadi dalam tema 1 ada 8 tajuk, subtopik. Okey, pertama kita kena faham masyarakat jahiliah. Konsep, ciri, struktur dan juga ketamadunan masyarakat Arab jahiliah. Itu yang pertama. Kedua, masyarakat Islam. Kita kena faham bagaimana konsep ummah yang dia ajar oleh Rasulullah. Di masyarakat Islam zaman Rasulullah, masyarakat Islam zaman Khalifah Ar-Rashidin, dan juga zaman Khalifah Umayyah. Okey, apakah bentuknya masyarakat Islam itu? Yang ketiga, sistem pemerintahan dan kepimpinan Rasulullah. Dari segi struktur pemerintahan di Madinah, kepimpinan Rasulullah, Nabi sebagai negarawan, piagam Madinah. Okey, ini antara perkara penting yang mesti kita kuasai. Okey, seterusnya kita lihat institusi khalifah. Pemilihan khalifah, bagaimana khalifah itu dipilih. Sumbangan khalifah, tokoh-tokoh, misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Contoh tokoh Umar bin Al-Khattab. Selalu ditanya. Kita berkaitkan tadi dengan Umar bin Abdul Aziz yang saya jelaskan tadi. Saya beri contoh tadi. Dan juga Khalifah Harun Ar-Rashid. Zaman Umayyah, Khalifah Abbasiyah. Kemudian 1.6, bentuk pemerintahan, iaitu pemerintah pusat dan wilayah. Satu pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, Khalifah Umar bin Abdul Khattab. Ini contoh. Khalifah semasa kerajaan Islam di India. Misalnya zaman Akbar, Shah Jahan dan sebagainya. Pemerintahan pusat dan wilayah. Khususnya di Andalusia pada abad ke-13. Jadi tolong baca. Fahamkan tadi. Dan satu lagi ada segi konsep pertahanan dan pembukaan wilayah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah jihad? Kemudian peperangan zaman Rasulullah dan zaman Khalifah Rashidin. Dari segi kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Semua itu termasuk dalam bahagian yang ke-7 yang kita katakan tadi, pertahanan dan pembukaan wilayah. Ini bagaimana ciri-ciri kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam mempertahan dan membuka wilayah Islam di sebelah di Batu Maqdis dan sebagainya. Jadi pelajar kena kuasai ini, jelaskan. Dan satu lagi perkara adalah pembukaan luar ataupun perhubungan luar. Melalui hubungan diplomatik zaman Rasulullah, naungan ataupun jizyah zaman Khalifah Ar-Rashidin dan zaman Khalifah Umayyah, dan satu lagi adalah melalui perjanjian zaman Khalifah Abbasiyah dan juga zaman Khalifah Utsmaniyah. Ini abad ke-17 hingga abad ke-19. Ini semua perkara terdapat dalam tema 1. Ini yang kita kena kuasai. Dan dalam tema 1 ini, saya dah beritahu tadi, kan kita lihat soalan-soalan terlepas, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 adalah berkaitan dengan tema 1. Okey, jelas pelajar. Ada soalan? Okey, cikgu. Soalan tanya konsep jihad dan jelas-jelas jihad. Jenis-jenis jihad. Okey. Kalau soalan tanya macam ini, pelajar beri perhatian ya. Saya jelaskan. Bagus soalan ini. Kalau soalan tanya konsep jihad, kita jelaskan konsep jihad dahulu satu perenggan. Saya dah berikan tadi apa konsep jihad. Jenis konsep jihad jelaskan. Dan yang kedua, perenggan yang kedua, kita jelaskan pula jenis-jenis jihad. Jadi ada dua bahagian. Kalau kita jelaskan hanya jenis, kita tak jelaskan konsep, kita hilang sikit sebagian markah. Jadi kita mesti beri dua. Jadi apa yang diberikan oleh soalan, dalam kendak soalan itu, kita kena huraikan. Kita mesti jelaskan setiap apa yang ada dalam soalan. Jadi beri perhatian. Secara Islam ni, tak ada toleran.
mesti jawab kehendak soalan sepenuhnya. Kita tak boleh miss. Kita tak boleh jawab sedikit, sebahagian. Kita kena jawab sepenuhnya apa yang ditanya oleh soalan. Itu yang sangat penting. Kita kena tanya apa yang dijawab oleh soalan. Okey, dalam pengenalan soalan bentuk pengenalan pernyataan, apa yang perlu ditulis? Tadi saya dah jelaskan. Okey, jelas ya pelajar? Tema 1. Ada lagi soalan tentang tema 1. Sebelum saya pergi ke tema 2. Jadi tema 1 berkisar pada 8 subtopik ini. Okey, 8 subtopik ini untuk tema 1. Okey, jadi apa yang saya jelaskan konsep-konsep penting tadi yang pelajar perlu kuasai, maka pastikan pelajar memahami perkara-perkara itu dengan baik. Okey, saya akan terus ke tema 2. Okey, nanti ada soalan boleh tanya saya. Okey, pelajar, kita pergi tema 2. Okey. Tema 2, pembangunan dan penerokaan. Okey, dalam tema 2 ni banyak konsep para pelajar. Tema 2, saya ingatkan pelajar dalam tema 2, kita mesti kuasai konsep itu dengan baik. Jadi kalau pelajar tidak ingat konsep-konsep penting, tidak boleh memberi konsep itu dengan baik, jangan jawab soalan tema 2. Okey, jadi memang tak dapat markah. Ni salah, ni akan memberi fakta yang salah. Okey, kita pergi yang pertama. Dalam tema 2, bahagian yang pertama adalah ekonomi. Jadi apa yang perlu kita faham tentang sistem ekonomi? Pertama, dalam sistem ekonomi, pertama kita kena faham tentang kegiatan ekonomi. Zaman Rasulullah, okay, zaman Abbasiyah, zaman Kerajaan Melaka. Kan? 3 tu. Sistem ekonomi, kegiatan ekonomi. Yang pertama berkaitan sistem ekonomi adalah kegiatan ekonomi. Zaman Rasulullah, bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat Islam waktu itu zaman Rasulullah. Okay, kegiatan ekonomi masyarakat Islam zaman Kerajaan Abbasiyah. Kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu biasa ditanya. Okey, jadi faktor perkembangan sistem ekonomi Melaka, faktor perkembangan ekonomi Abbasiyah. Jadi kena faham. Mungkin juga boleh tanya faktor perkembangan ekonomi zaman Rasulullah. Okey, itu adalah sistem ekonomi yang pertama. Kedua, kita nak memahami tentang institusi ekonomi. Apa dia sistem, apa dia institusi ekonomi. Itu kena jelas. Institusi ekonomi seperti zakat dan baitul mal. Zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman Kerajaan Abbasiyah. Ini abad ke-9 hingga abad ke-11. Jadi zaman zakat zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Sistem percukaian zaman Kerajaan Abbasiyah. Jom beri perhatian. Okey, ini bahagian kedua dalam tema ekonomi. Okay, dalam tema ekonomi, dia banyak konsep ekonomi. Okey, yang pelajar mesti faham. Zakat, jenis-jenis zakat. Okey, mesti beri betul. Zakat harta, zakat haiwan bagaimana? Fitrah bagaimana? Itu mesti jelas. Ikut zaman pula, zaman Khalifah Ar-Rasyidin bagaimana? Zaman Kerajaan Abbasiyah bagaimana? Dan itu tak boleh salah. Ini kajian memberikan definisi ataupun huraian yang salah, maka jawapan itu salah lah. Jawapan itu salah. Jadi itu kita tak ada tolerate tentang itu. Jadi fakta itu mesti betul. Jadi mesti menguasai fakta dengan baik, baru kita boleh menjawab soalan ekonomi ini dengan baik. Cukai, apa jenis cukai? Sistem percukaian, bagaimana dilaksanakan? Siapa yang menguruskan? Bagaimana diuruskan? Okey, jenis-jenis cukai. Jadi, jenis itu mesti betul. Kalau beri contoh yang salah, jadi dia akan menjejaskan markah. Jadi tema 2 kena hati-hati. Kita kena mesti menguasai konsep dari segi istilah dan sebagainya dengan tepat. Okey, saya bagi contoh. Okay. Konsep asas dalam sistem ekonomi itu. Yang pertama kita kena faham tentang sistem ekonomi. Okey, pertama dari segi dalam sistem ekonomi kita kena faham tentang konsep asas ekonomi Islam. Apa yang diajar oleh Rasulullah tentang ekonomi Islam? Okey, mementingkan halal dan sebagainya. Kan? Itu perkara yang penting. Ini sampai hari ini umat Islam dalam mengamalkan ekonomi Islam. Okey, ciri-ciri ekonomi Islam itu perkara asas. Apa dia konsep asas agama Islam, ekonomi Islam, apakah ciri ekonomi Islam? Okey, dalam sistem ekonomi Islam tu kita lihat sistem ekonomi Islam yang diajar oleh Rasulullah zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, bagaimana sistem ekonomi zaman Rasulullah? Bagaimana sistem ekonomi zaman Khalifah Ar-Rasyidin? Bagaimana sistem ekonomi zaman Abbasiyah? Bagaimana sistem ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okay, apa yang berlaku di setiap zaman? Itu perkara yang pertama. Kedua, kita kaitkan pula dengan kegiatan ekonomi.
kegiatan pertanian, perniagaan, perdagangan, dan apa lagi jenis kegiatan ekonomi yang lain. Mengikut tempat itu. Mengikut zaman Rasulullah, apakah kegiatan ekonomi zaman Rasulullah? Apakah kegiatan ekonomi zaman Khalifah Ar-Rashidin? Apakah kegiatan ekonomi zaman Abbasiyah? Apakah jenis kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka? Kemudian, satu lagi bahagian adalah institusi ekonomi yang saya sebutkan tadi. Baitul Mal, jizyah, qaraj, zakat, sistem percukaian. Okey, jadi semua ini adalah institusi ekonomi. Bagaimana diuruskan pengurusan isu ekonomi, sumbangan isu ekonomi kepada perkembangan sistem ekonomi Islam. Dari segi peranan, siapa yang main peranan, siapa yang ditugaskan. Peranan tokoh, peranan Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Amin Al-Khattab dalam memajukan ekonomi Islam. Peranan Umar bin Abdul Aziz dalam memajukan ekonomi Islam. Pengurusan itu berkembang. Ada yang dilatih accountant untuk menulis, mencatat semua keluar masuk daripada Baitul Mal. Okey, ini sebut perkara penting yang kita kena kuasai bila kita sebut sistem ekonomi Islam. Boleh belajar. Okey, tolong ulang kaji, lihat daripada ini. Okey, pastikan pelajar menguasai, bukan sekadar baca dan cuma menghafal saja. Tidak boleh. Kita perlu faham dahulu, baru kita boleh hafal dan kita ingat dengan baik. Kalau kena faham, konsep-konsep ini sangat penting kalau nak jawab soalan berkaitan dengan ekonomi Islam. Okey, satu lagi. Ini adalah ciri ekonomi Islam. Saya bagi contoh. Ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aktiviti ekonomi adalah ibadah, ikhlas dan halal. Kegiatan ekonomi tidak memisahkan antara kebendaan dan kerohanian. Seimbang. Berasaskan keadilan kebajikan. Mengurangkan jurang perbezaan antara kaya dengan miskin. Beza dengan sistem ekonomi kapitalis. Itulah ekonomi Islam. Mengharam amalan berunsur penindasan seperti riba. Keuntungan yang berlebihan dan sebagainya. Memonopoli contoh. Agihan kekayaan dari segi zakat, sedekah dan lain-lain. Mengagihkan kekayaan. Itu ciri ekonomi Islam. Penggunaan harta untuk memberi kebaikan kepada dunia dan akhirat. Larangan pembaziran dan sebagainya. Itu contoh ciri-ciri ekonomi Islam yang kita boleh jelaskan. Bijakkan ciri-ciri ekonomi Islam? Ya, ini saya jelaskan. Guna ayat pelajar sendiri. Jadi inilah konsep, inilah ciri penting bila kita sebut ciri-ciri ekonomi Islam. Ini yang pelajar boleh kaitkan. Okey, ada satu soalan saya lihat sini. Kalau soalan tanya, jelaskan pengurusan Baitul Mal pada zaman Abbasiyah. Apa fakta soalan ni? Kalau saya jelas itu satu hari. Okey, saya habis satu masa. Jadi pelajar boleh cari pengurusan Baitul Mal. Bagaimana Baitul Mal itu diuruskan zaman Abbasiyah. Contohnya zaman Khalifah apa? Apa yang Khalifah Harun Ar-Rasyid buat misalnya? Dalam memantapkan Baitul Mal dari segi pengurusan Baitul Mal. Dilantik, disusun semula agihan itu bagaimana. Itu semua kita kena jelaskan. Dia kena bezakan zaman Khalifah semasa zaman Umar Al-Khattab macam mana, masa Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz memperkasakan Baitul Mal betul zaman Harun Ar-Rasyid. Contoh. Adik pelajar boleh baca, cari bahan itu. Satu lagi. Okey, ini contoh kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melaka. Kegiatan ekonomi. Bila kita sebut kegiatan ekonomi, inilah kegiatan ekonomi. Apa aja? Ekonomi sara diri. Kalau di Melaka, ekonomi sara diri dan ekonomi perdagangan ataupun jualan. Pertanian, bercorak tanaman, bercucuk tanam. Misalnya tanaman padi lah. Tanaman padi sebab itu tanaman makanan. Kebun kecil, berdusun, misalnya buah-buahan, tebu, nenas, buah pinang dan sebagainya. Ada juga menternak binatang, kerbau, lembu, kambing, perlumbungan, pertukangan dan juga keras tangan. Memburu, ekonomi sara diri, kegiatan tradisi raja-raja Melayu, memburu, memungut hasil hutan, rotan, damar, getah, jelutong, getah jelutong, dan juga menangkap ikan dan juga mengutip hasil laut. Semua ini kalau kita lihat, inilah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Biji timah ada tak? Belum lagi. Ini antara perkara asas yang ada dalam kegiatan ekonomi
di Melaka zaman itu. Bagaimana pula kegiatan ekonomi di zaman Rasulullah, kegiatan ekonomi di zaman Khalifah Rashidin, kegiatan ekonomi zaman Abbasiyah. Dia bezakan. Cuma mungkin jenis-jenis dia berbezalah mengikut geografi tempat itu. Okay, dari segi perdagangan, Melaka telah membuat hubungan dagang dengan China, India dan lain-lain. Melaka adalah sebuah pelabuhan antipod. Barang dagangan, urusan jual beli barang di pasar. Di Melaka ada pasar. Daripada pedagang-pedagang daripada India, daripada China, daripada Arab boleh berdagang di Melaka. Dan juga kemudian pedagang-pedagang lain daripada Eropah. Jadi Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada waktu itu. Contoh, sebab kegiatan ekonomi, ini contoh kegiatan ekonomi, kita sesuai dengan zaman mana yang ditanya para pelajar. Kalau ditanya zaman Abbasiyah, berilah zaman Abbasiyah. Kalau ditanya zaman Rasulullah, berilah kegiatan ekonomi zaman Rasulullah. Jadi inilah contoh kegiatan ekonomi yang boleh kita kaitkan dengan zaman dan abad bila kegiatan ekonomi itu berlaku. Jelas saya rasa. Satu lagi adalah berkaitan dengan institusi ekonomi tadi. Saya bagi contoh. Institusi ekonomi. Pelajar tanya tadi kan. Kita lihat ni pelajar. Peranan dan pelaksanaan zakat zaman Abbasiyah. Peranan dan pelaksanaan zakat zaman Abbasiyah. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau soalan tanya tadi. Jenis bagaimana pengurusan tadi kan. Pengurusan batu mal. Ini contoh. Ini kita ambil contoh zakat. Meneruskan dan mengukuhkan dasar dan pelaksanaan dasar zakat seperti mana yang ada sebelum ini. Diteruskan dan ditambah baik saja. Jawatan baru diwujudkan untuk memudahkan dari segi pelaksanaan zakat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan intelektual. Bentuk mazhab awal Islam. Dari segi kadar zakat, jenis zakat. Zakat digunakan untuk apa zaman Abbasiyah? Itu semua diperbaiki. Harta yang dikenakan zakat, haiwan, ternakan, emas, harta. Ini juga jenis-jenis zakat yang boleh kita jelaskan. Jadi golongan penerima zakat, 8 golongan asnaf itu. Ini adalah dari segi peranan dan pelaksanaan zakat dalam Abbasiyah. Zakat adalah salah satu daripada sumber Baitul Mal. Disebut Baitul Mal, dia ada sumber Baitul Mal selain pada zakat. Bila disebut zakat, zakat sahaja. Jadi pelajar kena bezakan itu dan fahamkan. Baru kita boleh menjawab dengan baik. Okey, jelas pelajar dari segi ekonomi. Okey pelajar, dari segi ekonomi ada soalan? Jelas Okey, itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua dalam tema 2 ini ialah perkembangan intelektual, iaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu nakli, ilmu akli. Saat di kajian Abbasiyah abad ke-11 hingga 13, Khalifah Umayyah di Andalusia abad 11 hingga abad ke-13. Jadi perkembangan ilmu nakli. Perkembangan ilmu nakli. Yang kedua, sumbangan tokoh. Di perkembangan intelektual ini ada satu lagi bahagian itu sumbangan tokoh. Ibn Sina, Ibn Khaldun, Imam Al-Ghazali, Al-Khwarizmi. Itu adalah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan ataupun intelektual Islam. Dan satu lagi adalah faktor Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ramai orang pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Orang Eropah, orang Kristian pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Sebab itu nanti Genghis Khan telah menyerang Baghdad, memusnahkan kota Baghdad. Kenapa dia serang kota Baghdad? Sebab dia nak memusnahkan kekuatan orang Islam waktu itu, iaitu ilmu pengetahuan. Habis library, perpustakaan dimusnahkan oleh Genghis Khan. Ini sebab mereka tidak mahu, mereka percaya bila tiada lagi ilmu pengetahuan, maka berakhirlah tamadun Islam. Itu yang mereka buat. Dan itulah kepentingannya ilmu pengetahuan. Sampai hari ini kita perlu menuntut ilmu. Sebab ilmu itulah sangat penting dari segi kehidupan kita. Untuk menjadikan kita lebih memahami dunia dan mengenali Allah dengan lebih baik. Okey. Kita lihat apa yang ada dalam tema 2 bahagian yang kedua, iaitu perkembangan intelektual. Okey, pertama sekali pelajar kena faham dari segi pendidikan Islam.
Ada dua. Pertama, falsafah dan matlamat pendidikan Islam. Bila sebut pendidikan Islam, pertama kita kena tahulah apakah falsafah dan matlamat pendidikan Islam. Kedua, ciri-ciri pendidikan Islam. Kenapa dia berbeza dengan pendidikan sekular? Ciri-ciri pendidikan Islam. Kita kena faham. Dan satu lagi perkara ialah perkembangan institusi pendidikan. Jadi pelajar kena bezakan. Bila kita sebut perkembangan institusi pendidikan, di mana? Di Aceh, bagaimana institusi pendidikan itu berkembang? Bagaimana institusi pendidikan di Mesir itu berkembang? Dia berkembang dari segi kurikulumnya berkembang. Tenaga pengajarnya berkembang. Pelajarnya berkembang. Pusat pendidikan ilmu. Ini sebagai pusat pendidikan ilmu. Kitab ataupun buku yang digunakan. Lembaga pelaksana. Pendidikan di mana? Balai setia, hukama, balai setia, ulama dan balai jamaah. Dan juga matlamat pendidikan. Semua tu ada dalam ini. Jadi institusi pendidikan. Bila kita sebut institusi pendidikan di Aceh, misalnya halakah, madrasah, masjid, rangkang, daya, jamiah ataupun universiti. Ini Baitul Rahman, istana. Ini adalah institusi pendidikan. Di Mesir, contoh institusi pendidikan di Mesir, Masjid Abdul Al-As, Kutab, Institusi Al-Azhar. Ini contoh institusi pendidikan. Bila kita sebut bijakan perkembangan institusi pendidikan di Mesir, inilah institusi pendidikan di Mesir yang kita kena jelaskan. Bila kita sebut perkembangan institusi pendidikan di Aceh, inilah institusi pendidikan yang perlu kita jelaskan. Dan satu lagi adalah dari segi perkembangan ilmu dan juga konsep ilmu. Ilmu nakli itu ilmu agama, ilmu akli, ilmu akal. Perkembangannya zaman kerajaan Abbasiyah bagaimana? Perkembangannya zaman kerajaan Umayyah di Andalusia itu bagaimana? Contoh. Faktor-faktor yang membawa perkembangan ilmu pengetahuan Abbasiyah dan juga di Andalusia. Jadi ini perkara penting yang kita boleh dan kita perlu faham, perlu kuasai kalau kita nak menjawab soalan berkaitan dengan bahagian kedua tema 2 itu pendidikan Islam. Tema 2 sudah pasti soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Seperti yang kali berlaku sebelum ini, kan kita lihat soalan-soalan tahun lepas. Soalan 3, soalan 4 adalah berkaitan dengan pertama tadi, ekonomi Islam, pendidikan Islam. Baru 2, mungkin ada lagi. Kita tengok lepas ini. Dan tema 2 itu soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Jelas pelajar Jadi fahamkan apa dia falsafah pendidikan, apa dia matlamat pendidikan Islam, apa ciri-ciri pendidikan Islam, apa dia institusi pendidikan Islam dan apakah perkembangan dalam pendidikan Islam. Dan satu lagi adalah perkembangan ilmu nakli dan ilmu akli. Kajian Islam Abbasiyah, kajian Islam di Andalusia. Ini semua perkara-perkara penting. Kita teruskan. Inilah tema pendidikan. Jadi kita kena faham kata isi pendidikan Aceh, contoh tadi kan, perkembangan ilmu Aceh, perkembangan pendidikan Mesir, penerakan ilmu Masjid, ilmu Batuta, seni bela. Ini antara tema-tema yang ada dalam tema 2, pendidikan, ekonomi tadi, pendidikan, penerokaan, seni bela. Ini 5 subtopik dalam tema 2. Kita kena jawab. Kita boleh soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4. Ini daripada tema 2 yang boleh kita lihat dan kita fahami. Kita kena kuasai semua ini. Okey, cuba saya bagi contoh. Apa dikatakan sebagai tadi, institusi pendidikan dan juga bentuk pengajaran. Institusi pendidikan dan bentuk pengajaran. Pertama, dari segi institusi dia, masjid, istana, khalifah, kutab. Kurikulumnya bagaimana? Cara penyampaian ilmu. Halakah. Masjid-masjid menjadi tempat pusat pengajian bahasa. Istana khalifah juga menjadi tempat belajar dan juga perpustakaan. Subjek yang diajar seperti sejarah, kesusastraan, ilmu pidato dan lain-lain. Kutab, sekolah permulaan, 2 jenis kutab untuk orang awam dan juga al-sabil untuk kanak-kanak miskin yang lebih percuma. Pendekanan kepada pengajian Al-Quran, asal-asal ilmu pengetahuan. Ini contoh dia katakan isi pendidikan dan bentuk pengajaran. Ini zaman kerajaan Abbasiyah. Contoh. Amin, kerja. Ini apa isi pendidikan. Ini contoh halakah apa dia, masjidnya apa, kutab, madrasah, padang pasir, badiah, pusat-pusat perkembangan Islam. Jenis-jenis isi pendidikan di Mesir contoh.
Okey. Faham ya pelajar? Okey. Satu lagi bahagian dalam tema 2 adalah berkaitan dengan tokoh. Ada 2 jenis tokoh. Pertama, tokoh ilmuwan. Okey, tokoh ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun. Ini adalah tokoh ilmuwan. Okey, tokoh ilmuwan yang mesti kita baca, kita fahami. Kedua, tokoh penerokaan, Al-Mas'udi, Ibnul Majid, Ibn Battuta. Ini adalah tokoh penerokaan. Okey, baru kita lihat apa yang dikatakan sebagai sumbangan tokoh ini. Bila soalan tokoh, kita kena faham betul-betul dari segi latar belakang. Latar belakang Ibn Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Mas'udi, Ibn Majid, Ibn Battuta. Dari segi latar belakang tokoh itu kita kena faham dahulu. Kita kena kuasai. Baru kita boleh jelaskan dari segi sumbangan tokoh-tokoh ini. Okey, dari segi kejayaan, latar belakang kejayaannya. Okey, bidang kepakaran dan juga sumbangan ataupun penulisan dan impak ataupun kesan yang diberikan oleh tokoh-tokoh ini dari segi ilmuwan ataupun penerokaan kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat antarabangsa. Jadi, mereka ni misalnya kepakarannya matematik atau perubatan Ibn Sina, ilmu agama Imam Al-Ghazali, ketamadunan Ibn Khaldun. Dan mereka juga ada kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Okey, itu semua kita kena faham. Baru kita boleh jawab soalan berkaitan dengan tokoh ilmuwan. Soalan tentang tokoh penerokaan berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh ini. Dari segi ilmu sebagai ahli pelayaran, dalam bidang penulisan, dari segi perkembangan ilmu geografi, dari segi aktiviti penerokaan dan penjelajahan. Okey, semua itu adalah sumbangan dan juga latar belakang tokoh yang perlu kita kuasai. Ini dalam bahagian 2 tema 2 ini. Okey, ada tokoh-tokohnya seperti inilah. Ini saya kena fahamkan. Okey. Dan bahagian yang kelima dalam tema 2 ini pelajar ialah ciri-ciri seni bina Islam. Bila sebut ciri seni bina, seni dan bina. Apa seni? Apa seninya? Apa yang dibina? 2 benda. Seni istana. Dia bina istana, apakah seni yang ada dalam istana tu? Dia bina taman, menara, bahan binaan. Okey, semua ni kita perlu jelaskan. Apa yang dibina, apakah seni yang ada? Boleh jelas tak pada? 2 benda. Apa seni yang ada dalam binaan yang dibina? Itu lebih jelas. Bina istana, apakah seni yang digunakan dalam istana? Dari segi dia punya unsur-unsur daripada bangsa Rom, Parsi, Turki dan Byzantin. Itu daripada Andalusia. Banyak istana yang dibina ada unsur-unsur ini. Masjid Cordova misalnya, okey, juga mengandung ini. Istana Alhambra, Taman Singa, okey. Semua ni perkara ciri-ciri yang dia ada. Ni dari segi teknik pencahayaan. Okey, menara azan, ada menara. Okey, dia bina menara. Itu seni. Ciri seni bina yang dibina. Okay. Kolam atau pancutan air, seni had, corak geometri, hiasi ukiran, tulisan Arab. Ini semua adalah seni yang terdapat dalam binaan yang dibina. Okey, pelajar kena ingat 2 benda ni. Apa yang dibina, apa yang seni yang digunakan. Apakah unsur-unsur yang ada dalam seni bina tersebut. Baru kita boleh jawab dengan baik. Di India pula, okey, dari konsep keharmonian, pengaruh tempatan, motif yang digunakan, motif tumbuhan yang banyak digunakan. Dalam seni bina di istana, di masjid yang dibina, monumen, tembok ke yang dibina di India, semua ada unsur-unsur ini. Mementingkan keindahan, kehalusan seni dari segi pencahayaan. Juga bunyi menara yang tinggi, penggunaan tulisan had dan sebagainya. Cuma kita bezakan dari segi contoh saja yang berbeza. Apa yang dibina, seni apa yang digunakan lebih kurang. Yang membezakan antara seni bina di India dengan seni bina di Andalusia adalah unsur-unsur ini. Okey, apa yang mereka gunakan. Yang membezakan antara ciri-ciri ini. Tetapi dari segi contoh, nama tempat tu lain, nama bangunan, nama istana tu lain. Taj Mahal tu di India, kalau di Andalusia, istana Alhambra. Faham tak? Jadi bila sebut seni, ada 2 benda. Apa yang dibina, apa seni yang ada dalam binaan tersebut. Kedua perkara itu mesti dijelaskan.
baru kita boleh menjawab soalan seni beda. Sama ada seni beda di Andalusia ataupun seni beda di India. Salah satu. Ataupun boleh ditanya dua-dua. Tak ada masalah. Soalan-soalan. Okey, soalan banyak. Okey, sebelum saya masuk tema 3. Tema yang akhir. Okey, ada soalan tak dalam tema 2, Pak Fajar? Jelas ya? Jadi dalam tema 2 ada 5 bahagian. Kalau ikut soalan-soalan lepas, soalan nombor 3, soalan nombor 4. Itulah daripada tema 2. Jadi 5 subtopik dalam tema 2 ini kita kena fahamkan untuk membolehkan kita menjawab soalan nombor 3 ataupun soalan nombor 4. Okey? Itulah sepanjang. Okey? Kalau kita baca secara umum memang kita agak nampak sukar. Susahnya banyak sangat nak ingat. Okey, tapi ini saya dah ringkaskan. Okey, perkara-perkara asas yang perlu kita tahu. Okey, barulah kita boleh menjawab dengan baik. Okey, inilah yang perlu kita ingat dan kita huraikan sebaik yang mungkin untuk kita mendapat markah yang baik. Okey. Kita masuk tema 3. Okey, tema 3, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okey. Ini lebih dekat dengan kita sebab dia dah masuk ke abad ke-19, abad ke-24 saja. Okey, jadi apa yang perlu kita fahami, yang perlu kita kuasai dalam tema 3. Baca semua tema 3, tak ada masalah, baca. Sebab tema 3 ini tak banyak pun. Jadi saya jelaskan apa yang ada dalam tema 3. Tolong baca semua. Ini supaya kita boleh menjawab. Kalau kita tengok soalan-soalan lepas, tema 3 ini soalan nombor 5, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 5, soalan nombor 6. Kita ada 6 soalan, kita hanya perlu jawab 3 soalan. Okey. Pertama sekali dalam tema 3, berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Pertama, kita kena faham tentang perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Pelajar kena faham macam saya jelaskan tadi, bila sebut kerajaan Islam, ada satu saja kerajaan, itu kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Okay, yang lain semua adalah pemerintahan di peringkat wilayah, di bawah wilayah kerajaan pusat Islam di Turki, kerajaan Uthmaniyah. Jadi perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Pelajar kena faham pada waktu itu Uthmaniyah berada di penghujung, sedang lemah, ada menghadapi banyak masalah kewangan dan sebagainya. Jadi ekspedisi ketenteraan itu tidak dapat dibiayai. Untuk mempertahankan wilayah Islam yang besar. Itu adalah satu cabaran yang berlaku pada waktu itu. Perubahan dari segi pemimpin dan sebagainya, yang menyebabkan kerajaan Islam Uthmaniyah itu semakin merosot. Dan pada waktu itulah Barat meluaskan kuasanya. Bila sebut Barat, ada 3 saja. British, Rusia dan Perancis. Yang sedang berusaha untuk meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Itu bahagian pertama. Jadi pelajar kena faham faktor-faktor perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah, ke atas Empire Uthmaniyah. Satu. Faktor-faktor kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Itu adalah perkara penting. Bila barat meluaskan kuasa, menunjukkan kerajaan Uthmaniyah itu semakin lemah dan sudah hampir nak jatuh. Itu yang kita kena faham. Dan barat menggunakan dakwahnya untuk memecahkan. Itu yang akan melahirkan nanti yang dipanggil konsep negara bangsa. Dari semua negara-negara wilayah Islam nanti akan mula memberontak, menentang kerajaan pusat Uthmaniyah. Dengan ideologi barat yang disebarkan kepada gerakan-gerakan nasionalisme dan sebagainya. Supaya bebas daripada Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Contoh. Dia menggunakan dakwah dan sebagainya. Jadi memecahkan. Dulu tidak ada negara bangsa. Bila sebut negara Islam, itulah dia, Empire Islam. Kemudian baru dakwah barat itu telah memberikan satu perubahan yang mengatakan bahawa negara berasaskan bangsa. Contoh Jerman, orang Jerman bangsa Jerman, orang Itali bangsa Itali, kan? Habis itu juga negara Arab yang lain.
Orang Syria, bangsa Syria, negara di Syria. Orang Mesir, bangsa Mesir, negara di Mesir. Pasal jadi Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Contoh, itu dikatakan sebagai negara bangsa. Okey. Yang kedua, reaksi masyarakat tempatan abad ke-19. Ada dua saja, Algeria ataupun di Mesir. Satu lagi gerakan nasionalisme abad ke-19 hingga 20 di Syria dan juga di Mesir. Misalnya Syed Jamaluddin Afghani, Syekh Muhammad Abduh, gerakan Islah, Rashid Ridha dan sebagainya. Kemudian 3.4 Perang Dunia Pertama. Kisahnya ke atas penglibatan Khalifah Uthmaniyah abad ke-20. Strategi kuasa barat terhadap Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan juga yang akhir adalah pembentukan negara bangsa, sama ada di Turki ataupun di Mesir. Dua saja. Ini semua dalam tema 3. Dalam tema 3 ini kalau pelajar lihat, saya jelaskan satu persatu. Harap faham. Kita tak faham, boleh tanya saya. Jangan risau. Yang pertama. Dalam sejarah Islam, tema 3 ini yang dikatakan sebagai nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Pertama sekali pelajar kena faham tentang peluasan kuasa barat. Bila sebut barat, Perancis, British dan juga Rusia. Rusia tu dia bersepadan dengan banyak wilayah-wilayah Uthmaniyah. Banyak wilayah Islam, Uthmaniyah, Balkan dan sebagainya, hampir dengan Rusia. Jadi Rusia nak ambil semua kawasan itu. Peluasan kawasan barat. Itu juga di wilayah Islam di Afrika Utara, di Timur Tengah, di Mesir dan juga di Semenanjung Arab. Banyak besar di mana British dan Perancis cuba meluaskan kuasanya. Di Syria dan juga di Mesir. Jadi apakah faktor-faktor zaman faktor-faktor peluasan kuasa barat ke atas kerajaan Uthmaniyah abad ke-18 dan abad ke-20. Kemudian bila barat masuk, baru berlaku reaksi ataupun tindak balas. Bagaimana reaksi masyarakat Mesir terhadap peluasan kuasa barat di Mesir? Siapakah yang mengetuai gerakan yang membangkitkan reaksi menentang Perancis ataupun British di Mesir? Peluasan kuasa British atau Perancis di Algiers abad ke-19-20. Apakah reaksi masyarakat Algeria terhadap peluasan kuasa barat? Itu dikatakan reaksi. Masuk barat dulu, barat jajah, baru berlaku reaksi. Tak barat tak masuk, mana boleh ada reaksi? Betul? Mesti ada peluasan kuasa barat dulu, baru berlaku reaksi. Bila dah berlaku reaksi, barulah wujud kesedaran. Barulah berlaku gerakan nasionalisme. Kesedaran, semangat kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan. Membebaskan diri daripada penjajah barat. Itu berlaku. Itu dipanggil gerakan nasionalisme. Siapa yang mengikuti gerakan nasionalisme? Yang misalnya. Gerakan Turki muda, gerakan Mesir muda, Algeria muda, semua ada. Jadi faktor-faktor Mesir dan Syria yang membangkitkan gerakan nasionalisme, faktor-faktor kebangkitan gerakan nasionalisme di Mesir ataupun di Syria abad ke-20. Contoh, itu semua gerakan. Sampai reaksi, berlaku gerakan. Pada masa itu juga berlaku Perang Dunia Pertama yang melibatkan Khalifah Uthmaniyah tahun 1914-1918. Jadi sebab berlaku Perang Dunia, apa kesannya kepada Empire Uthmaniyah? Banyak wilayah-wilayah Uthmaniyah telah mencapai kemerdekaan. Ini melalui perjanjian yang dibuat khusus kepada kerajaan-kerajaan Islam Uthmaniyah. Nanti saya akan beri yang ini. Secara offline saja. Nanti saya akan berikan. Satu lagi adalah pembentukan negara bangsa. Selepas Perang Dunia Kedua, Empire Uthmaniyah semakin merosot. Empire Uthmaniyah semakin nak jatuh dah. Dan akhirnya Turki menjadi sebuah negara bangsa. Maka tidak ada lagi Turki Uthmaniyah, Empire Turki Uthmaniyah. Turki sekarang hanya berpusat di Turki saja, iaitu di Istanbul. Dan satu lagi adalah kerajaan negara bangsa Mesir. Orang Mesir untuk negara Mesir. Itu maksudnya. Inilah yang berlaku dalam tema 3. Dan 5 bahagian ini, dan 5 subtopik ini, soalan nombor 5, soalan nombor 6. Soalan nombor 5, soalan nombor 6. Apa yang ada? Saya nak jelaskan. Yang penting. Boleh Fajar? Saya bagi masa. Boleh bersedia, boleh tanya saya soalan. Ada soalan tak? Saya tengok chat sekejap.
Okey pelajar, ada soalan? Okey, tema 4. Ramai pelajar tak jawab tema 3 ni. Sorry, bukan tema 4, tema 3. Okey, pelajar merasa sukar. Okey, jadi saya jelaskan sekarang. Okey, so, kenapa? Kita boleh tumpu pada tema 4. Baca keseluruhan tema 3, sorry. Baca keseluruhan tema 3 pelajar. Okey, ini soalan nombor 5, soalan nombor 6. Okey, pelajar baca betul-betul soal tema 3, sudah pasti pelajar boleh jawab soalan nombor 5, soalan nombor 6. Okey, pertama sekali saya kata tadi, kita nak faham tentang perluasan kuasa barat. Okey, perluasan kuasa barat, bila sebut barat, British, Perancis, Rusia. Okey, perluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmaniyah. Bukan ke atas Mesir ataupun Syria, tapi ke atas Empire Uthmaniyah. Mesir, Syria itu sebahagian daripada Empire Uthmaniyah. Jadi apakah faktor-faktor perluasan kuasa itu? Okay, kenapa dia boleh masuk? Kenapa dia luahkan kuasa ke atas Mesir? Sedangkan Mesir itu sebahagian daripada Empire Uthmaniyah. Okay, Uthmaniyah tak mampu dah nak mempertahankan Mesir daripada barat. Sebab Uthmaniyah sedang lemah waktu itu. Mereka menghadapi banyak masalah dari segi keuangan, untuk membayar ekspedisi ketenteraan dan sebagainya. Hutang yang banyak. Okay, semua itu menjejaskan Empire Uthmaniyah pada waktu itu. Jadi barat meluaskan kuasa. Ini faktornya. Contoh persaingan antara kuasa barat, British, Perancis, Rusia ni bersaing untuk menguasai Empire Uthmaniyah. Wilayah-wilayah Empire Uthmaniyah. Kedua, berlakunya revolusi industri di Eropah. Okay, mereka memerlukan bahan mentah, mereka memerlukan pasaran yang baru. Jadi mereka perlu meluaskan kuasanya ke atas wilayah Empire Uthmaniyah. Kekayaan bahan mentah tempat ni. Misalnya minyak, petroleum. Sangat satu bahan api yang penting pada waktu itu. Itu yang menyebabkan mereka ingin meluaskan pengaruh ataupun kuasa mereka ke atas wilayah Uthmaniyah yang kaya dengan pelbagai bahan mentah, terutamanya petroleum. Okay, pembukaan terusan Suez memedikkan perjalanan daripada Laut Mediterranean terus ke Semenanjung Semenanjung Arab tu. Melalui Semenanjung Arab terus sampai ke China, sampai ke India, Asia Tenggara dan juga ke China. Okey, Suez sikit fatwa agama, modernisme, falsafah dan ideologi barat yang diterapkan untuk membawakan satu perubahan. Arab Revox misalnya, revolusi Arab berlaku. Ini disebabkan oleh faktor-faktor perluasan kuasa barat. Okey, nanti saya akan jawab soalan Aisyah ni. Okey, saya jelaskan ini dulu. Okey, perluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmaniyah, maka berlaku perkembangan nasionalisme. Jadi apakah reaksi? Nasionalisme ni semak kebangsaan. Okey, di Mesir, di Algeria, okey, di Syria, okey, berlaku kebangkitan nasionalisme. Jadi berlakulah reaksi, tindak balas masyarakat terhadap perluasan kuasa barat ini, British, Perancis, Rusia di Mesir. Misalnya Muhammad Ali Al-Fashar, Rashid Rida, pemberontakan Urabi contoh di Mesir. Itu adalah reaksi ataupun tindak balas. Itu juga di Algeria berlaku pemberontakan Kanilia, dasar Perancis yang Algerian, Ali Abdul Qadir, para Islamis, gerakan Islam di Mesir misalnya. Semua itu adalah reaksi yang membawa kepada kebangkitan nasionalisme. Okay, kalau dahulu seperti saya katakan tadi disebut Empire Uthmaniyah, ini semua Empire Uthmaniyah. Jazirah Arab, Semenanjung Arab, Syam, Jordan, Lebanon, Palestin, Syria, Utara Afrika, Iraq, Parsi, Eropah, sebahagian daripada misalnya di Andalusia, alam Melayu, itu adalah Empire Uthmaniyah. Jadi mereka meluaskan kuasa ke atas Empire Islamiah yang dibuat oleh Barat. Okay, misalnya Barat sama dia dah buat satu perjanjian yang penting. Yang dipanggil perjanjian Sykes-Picot. Okay, untuk membagikan wilayah Islam itu kepada 3 kuasa besar. Okay, dalam usaha mereka untuk meluaskan kuasa ke atas wilayah Islam. Jadi kena faham, tema 3 ini yang pertama sekali perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Dari segi faktor-faktor perluasan kuasa. Okay, dan ini membawa pada kejatuhan Empire Uthmaniyah. Kemudian membawa kepada kebangkitan nasionalisme. Dan apakah reaksi bila barat masuk, apakah reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat. Contohnya di Mesir ataupun di Algeria. Apakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam reaksi tersebut. Okay, itu juga akan memberi kesan kepada perluasan kuasa barat pada waktu itu. Okay, ini panjang lebar saya jelaskan tadi. Okay, satu lagi.
Okey. Gerakan nasionalisme. Ini satu yang besar para pelajar. Okey, ramai yang keliru dengan gerakan nasionalisme. Okey, gerakan nasionalisme gerakan nasionalisme itu gerakan kebangsaan. Gerakan nasionalisme, gerakan kebangsaan. Gerakan cintakan negara, gerakan mahukan negara yang merdeka. Okey, dua saja. Mesir dan juga Syria. Bila Barat meluaskan kuasanya, British ke, Perancis ke, Rusia ke, dia memperkenalkan undang-undang Barat. Mereka mahu mengaut kekayaan negara. Ini mengambil kekayaan negara Mesir, bawa balik negara dia. Syria pun sama. Dan kedua-dua tempat ini dia guna undang-undang Barat untuk membolehkan mereka menguasai kekayaan Mesir, kekayaan Syria. Jadi dia perlu guna undang-undang Barat. Maka bila berlaku semua itu, maka berlakulah gerakan nasionalisme. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan nasionalisme? Ini dia faktor-faktor. Faktor agama, bahasa kesusastraan, pengaruh kewartawanan, pengaruh pendidikan, peranan golongan intelektual, pengaruh agama. Semua ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada gerakan nasionalisme. Okey, kita boleh ambil satu-satu. Sejauh manakah peranan pendidikan dalam membangkitkan gerakan nasionalisme di Mesir atau di Syria? Sama je, mana-mana boleh ambil kan? Kita boleh jadikan soalan, tak ada masalah. Jadi pelajar kena faham, bila sebut gerakan nasional, inilah faktornya. Itu yang saya nak pelajar faham. Bila sebut gerakan nasionalisme, ini faktornya. Boleh mana-mana faktor nak highlightkan, tak kira pun, tak kisah. Tapi semua faktor ni pelajar kena kuasai. Baru kita boleh jawab dengan baik. Jelas. Okey, idea tentang gagasan, siapa, bila, bagaimana, di mana dan apakah kesan daripada gerakan ini yang membawa kepada kebangkitan nasional. Sama ada di Syria ataupun di Mesir. Okey, bila sastra kewartawanan ini. Okey, Taha, Najib, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridha dan sebagainya. Semuanya boleh dikaitkan dengan gerakan nasionalisme. Kebangkitan semangat nasionalisme, mahukan kemerdekaan, berkerajaan sendiri. Itulah yang dikatakan sebagai nasionalisme. Okey, ini antara tokoh-tokoh lain yang kita boleh kaitkan dengan gerakan nasionalisme. M. Faris, okey, Yaqub Saruf di Syria. M. Faris Yaqub Saruf juga menerbitkan Al-Muqaddam. Okey, mereka juga adalah wartawan. Contoh. Faham saja? Cuma fahamkan betul-betul soal berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Okey, sama ada di Mesir ataupun di Syria, faktornya sama, contohnya saja berbeza. Di tempat itu, sama ada di Mesir ataupun di Syria. Itu yang pelajar perlu bezakan. Okey, dan juga boleh dihadkan mana-mana tokoh untuk mengetuai sesuatu gerakan nasionalisme itu. Jadi kena faham keseluruhan apa yang dikatakan sebagai gerakan nasionalisme. Barulah kita boleh menjawab mana-mana soalan berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir ataupun di Syria. Tak susah pun. Jadi susah sebab pada lihat keseluruhan. Banyaknya kan. Okay, tak perlu. Okay, tapi inilah perkara penting. Isi penting yang perlu kita faham. Dan mana-mana faktor itu boleh dihighlightkan sebagai faktor utama kepada gerakan nasionalisme sama ada di Mesir ataupun di Syria. Ataupun dia akan beri tokoh-tokoh tertentu dalam gerakan nasionalisme itu sebagai highlight kepada soalan yang tidak ditanya. Tak ada masalah. Okey, ada yang tanya saya ni, soalan makan dikeluarkan semua tema. Tak ada tema yang tak keluar. Tema 1, tema 2, tema 3. Semua keluar soalan. Okey, semua ada soalan. Lepas tu kita perlu baca. Ini yang saya bagi. Okey, saya mudahkan pelajar-pelajar. Itu tujuan saya. Sukatan tu luas. Ini saya mudahkan pelajar untuk memberi fokus. Apa yang perlu kita faham? Apa perlu kita kuasai dalam tema 1? Apa yang perlu kita kuasai dalam tema 2? Dan apa yang kita perlu kuasai dalam tema 3? Nampak ada perbezaan. Bukan tema 1, tema 2, tema 3. Jadi tiga-tiga tema itu ada dalam soalan yang perlu kita kuasai untuk membolehkan kita menjawab. Jadi saya hanya mempermudahkan apa yang perlu kita kuasai dalam setiap tema itu untuk menjadikan kita lebih bersedia dalam menghadapi peperiksaan. Belajar, kita kena belajar semua, kita kena faham semua. Tetapi kita perlu menguasai apa yang sepatutnya kita kuasai dalam tema 1, tema 2, tema 3.
Ini supaya kita boleh memberi fokus yang lebih baik. Ini memberi jawapan yang lebih baik ini kepada soalan-soalan. Ini kita lihat dalam tema 3 ini semua penting. Ini seperti yang saya jelaskan ini. Jadi kita boleh jawab. Bila kita kuasai semua, kita boleh menjawab apa sahaja soalan. Sama ada tema 1, tema 2 ataupun tema 3. Ini jangan risau. Jangan fikir sangat tentang sport lah dan sebagainya. Tidak. Kita perlu faham apa yang ada dalam tema 1, apa ada dalam tema 2 dan apa dalam tema 3 yang perlu kita kuasai. Okey, ini bahagian yang kedua dalam tema 3. Okey, saya teruskan. Okey, yang saya ringkaskan kat sini sangat penting para pelajar. Benda-benda yang saya berikan ini sangat penting. Okey. Contoh, saya bagi contohnya. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir atau Syria. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir atau Syria. Ini faktor yang saya katakan tadi. Sama ada di Mesir atau Syria, inilah faktornya. Cuma membezakan faktor ini adalah contoh siapa tokoh yang terlibat di Mesir, di Syria, itu yang membezakan. Tapi segi faktor umumnya, inilah dia. Faktor agama, pengaruh agama. Barat, dia nak meluaskan kuasa. Gerakan nasional di Mesir, di Syria disebabkan oleh pengaruh agama. Mempertahankan, mengembangkan agama Islam. Contoh. Peranan bahasa dan kesastraan, bagaimana? Pengaruh golongan agama tu dalam membangkitkan gerakan nasional. Peranan bahasa dan kesastraan. Sastra apa? Siapa yang menulis? Bagaimana dia menulis? Bagaimana penulisan bahasa itu membangkitkan nasionalisme? Sudah pasti apa yang terjadi dalam surat khabar, majalah. Membicarakan tentang contoh gerakan Islah. Pembaruan dalam Islam. Misalnya daripada Yusuf Al-Azhar. Suara-suara, surat akhbar yang diterbitkan, Al-Quran dan sebagainya. Semua itu membangkitkan gerakan nasionalisme. Peranan kewartawanan, Rashid Rida misalnya. Bagaimana peranan dia dan sisi kewartawanan itu membangkitkan gerakan nasional. Peranan pendidikan, institusi pendidikan yang kita lihat seperti ini. Bagaimana golongan yang berpendidikan itu mengetuai gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir ataupun di Syria. Peranan golongan intelektual, tokoh intelektual. Mereka bijak pandai. Misalnya Syekh Muhammad Abdul, Syekh Jalaluddin misalnya. Mereka semua itu memainkan peranan dalam kemunculan gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir, di Yusuf Al-Azhar, sudah pasti, dan juga di Syria. Dan juga pengaruh luar, bagaimana pengaruh luar yang berlaku di luar itu mempengaruhi gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir, di Syria. Gerakan revolusi Arab misalnya. Semua kebangkitan ini membawa kepada apa dikatakan sebagai faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Ini yang pelajar perlu kuasai. Contohnya saja berbeza sama ada di Mesir ataupun di Syria. Tolong faham. Ini contoh. Ini saya bagi contoh saja soalan. Jangan salah anggap. Ini bukan sport. Saya hanya bagi contoh supaya pelajar boleh jelas apa yang saya sampaikan. Contoh yang pertama, bincangkan peranan bahasa dan kesusastraan dengan mengemukakan sumbangan tokoh berkaitan dalam gerakan nasionalisme di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Contoh soalan. Ini berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Jelaskan perkembangan kewartawanan dan penerbitan media massa sebagai antara faktor kemunculan gerakan nasionalisme Arab pada abad ke-19. Ini termasuk Mesir, termasuk Syria. Bincangkan peranan Muhammad Abdul, Syekh Muhammad Abdul dan Muhammad Rashid Rida dalam membangunkan gerakan pembaruan di Mesir pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ini peranan, baru satu peranan. Apa peranan dia? Bagaimana? Ini Muhammad Abdul dan Syekh Rashid Rida ini dalam menggerakkan gerakan pembaruan Islam. Sudah pasti yang ini adalah gerakan Islah ataupun gerakan pembaruan Islam. Apa di dalam itu dan sebagainya. Ini contoh soalan. Ini kalau keluar tanya tentang faktor-faktor kebangkitan nasionalisme, semua faktor yang saya berikan tadi. Ini antara faktor yang dihighlightkan untuk menjadi soalan. Ini berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Okey, jelas saja. Okey. Seterusnya bahagian yang ketiga dalam tema 3 ini adalah Perang Dunia Pertama. Dua saja perkara pelajar. Dalam Perang Dunia Pertama yang melibatkan Pakatan Bertiga iaitu British, Perancis, Rusia, kemudian Amerika terlibat perang pertama. Okey, satu lagi adalah Perikatan Kuasa Tengah atau Paksi, Jerman, Uthmania, Austria, Hungary.
Okey, pertama pelajar kena faham penglibatan Turki dalam perang tersebut. Perang yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Okey, termasuklah perjanjian Sykes-Picot, gerakan senjata ataupun perjanjian-perjanjian yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ini. Dan satu lagi yang penting adalah kesan Perang Dunia Pertama. Kesan politik, kesan ekonomi, kesan sosial. Jadi tajuk ini dua saja yang perlu belajar kuasai. Pertama, penglibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Penglibatan Turki termasuklah perjanjian-perjanjian melibatkan Turki Utsmaniyah. Satu. Okey, dan juga perang yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Dan yang ketiga adalah kesan Perang Dunia Pertama ke atas Turki Utsmaniyah. Dari segi politik, kehilangan wilayah, Republik Turki muncul. Ini di bawah Mustafa Kemal kemudian nanti. Perpecahan wilayah Islam contoh. Dari segi ekonomi, kesan penglibatan Turki Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Kesan ekonomi makin merosot. Perdagangan makin merosot sebab perang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dari segi impak sosial. Misalnya, kemerosotan akhlak. Kemasukan pengaruh barat ke wilayah-wilayah Islam. Dan juga kejatuhan moral di kalangan umat Islam pada waktu itu. Okey, semua ini, tiga perkara ini saja yang perlu kita kuasai berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Tolong baca, fahamkan. Jadi kita boleh jawab apa sahaja soalan berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Seperti yang saya berikan tadi. Okey, kita boleh faham tentang pelibatan Turki Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama dari segi perjanjian yang melibatkan mereka, dari segi siri-siri peperangan yang melibatkan mereka. Dan satu lagi adalah kesan Perang Dunia Pertama. Politik, ekonomi, sosial. Jelas panjang. Okey, Potasyinoikan buah kari mastakah? Faham dengan apa yang saya sampaikan? Okey, kita teruskan. Okey, saya tengok ada soalan ni. Okey, kalau soalan minta bincangkan pelaksanaan Baitul Mal zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Okey. Sumber, pengusaha sumber sampai itu. Okey, ini nanti saya boleh berikan Qurratul Ain, nanti saya akan bagi dalam offline saja. Nanti saya akan beri offline. Banyak isi dia. Kena cerita tentang Baitul Mal pada zaman Khalifah lain. Tidak. Kalau soalan tu tanya pelaksanaan Baitul Mal zaman Khalifah Ar-Rasyidin, hanya zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Okey, saya teruskan tema 3 ni. Satu lagi bahagian. Okey, contoh ini contoh soalan je saya bagi. Impak pelibatan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Bincangkan pelibatan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Bincangkan konflik Balkan yang merupakan antara faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama. Huraikan biografi 3 orang tokoh Turki muda yang telah mengheret Utsmaniyah dalam kancah Perang Dunia Pertama. Enver Pasha, Talat Pasha, Jamal Pasha. Adik-beradik Pasha ni. Okey, dan satu lagi adalah penyelesaian kepada kemelut Perang Dunia Kedua ialah menerusi pelbagai perjanjian yang dimeterai antara pihak Eropah dan kerajaan Utsmaniyah. Jelaskan dua perjanjian tersebut. Perjanjian Budros, perjanjian Versailles 1919. Okey, ini antara contoh soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya. Ini berkaitan dengan apa yang kita belajar tentang Perang Dunia Pertama. Okey, belajar. Jelas. Okey, saya teruskan dan bahagian akhir. Okey. Untuk tema ini adalah, ini contoh kesan tadi. Kesan. Okey. Kesan dari segi politik. Sebab Perang Dunia Pertama, perubahan dari sebuah empire luas kepada sebuah negara yang kecil, Turki saja. Daripada Empire Utsmaniyah kepada Turki, Republic of Turkey. Dari sebuah kuasa bebas kepada negara yang terikat. Dari sistem pemerintahan khalifah kepada pemerintahan republik. Dari sebuah negara Islam kepada negara sekular. Okey, itu contoh kesan politik akibat daripada perluasan kuasa barat ke atas Empire Utsmaniyah. Itu sebenarnya. Okey, untuk memudahkan kita memahami. Okey, saya teruskan saja. Okey, satu lagi adalah negara bangsa. Okey, yang bahagian akhir dalam tema 3 adalah negara bangsa. Okey, saya jelaskan ini. Okey, bagaimana datangnya negara bangsa ini? Mula dengan tadi perluasan kuasa barat ke atas Empire Utsmaniyah. Okey, bila barat meluaskan kuasanya ke atas Empire Utsmaniyah, maka kedudukan Empire Utsmaniyah semakin jatuh, semakin lemah. Maka wujudlah negara bangsa. Okey, negara bangsa wujud di Turki ataupun di Mesir disebabkan oleh kebangkitan semangat nasionalisme.
Salah satu faktor penting adalah kebangkitan semangat nasionalisme. Faktor pembentukan negara bangsa. Cuba kita lihat. Pertama sekali berkaitan dengan negara bangsa adalah faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Di Turki misalnya. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama melemahkan lagi kerajaan Uthmaniyah. Masalah dalaman, misalnya rancangan-rancangan, tanzimat, semua tak berjaya. Turki cuba menjadi ibarat, tetapi menjadi ibarat yang menjatuhkan dia. Tindakan kuasa barat. Apakah kuasa barat yang telah lakukan untuk menjadikan menyebabkan Turki semakin tersepit? Gerakan Islam, masalah ekonomi yang berlaku yang dihadapi oleh Uthmaniyah pada itu, beban hutang, faktor sosial, pendidikan dan juga golongan minoriti yang memberontak, yang menentang, yang akhirnya membawa kepada terbentuknya Turki, Republic of Turkey. Lebih awal lagi sebelum Mustafa Kemal. Telah akhirnya Mustafa Kemal merealisasikan Turki sebagai sebuah negara bangsa yang dipanggil Republic of Turkey ataupun Republic Turkey. Begitu juga di Mesir. Faktor pembentukan negara bangsa di Mesir ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Dua perkara ini penting. Negara bangsa kita kena faham tentang faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Sama ada di Turki ataupun di Mesir. Faham? Baca betul-betul pelajar. Faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Sama ada di Turki ataupun Mesir. Satu lagi adalah kalau kita lihat negara bangsa ini berkaitan dengan sempadan. Itu sempadan telah digariskan dengan memisahkan penduduk mengikut negara masing-masing ataupun wilayah ataupun satu agama. Wilayah Mesir, negara Mesir lah. Wilayah Turki, negara Turki. Contoh macam itu. Sebelum ini sebenarnya Arab yang saya jelaskan tadi. Itu adalah Empire Uthmaniyah. Jadi dua perkara penting yang pelajar perlu kuasai dalam bahagian yang akhir dalam tema 3 ini adalah negara bangsa. Terutamanya faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Sama ada di Turki ataupun di Mesir. Jadi pelajar baca dan kuasailah perkara-perkara ini. Jadi kebangkitan negara bangsa ini berwujud disebabkan oleh kelemahan kerajaan Empire Uthmaniyah. Menyebabkan akhirnya wilayah-wilayah Uthmaniyah itu bangkit, memberontak dan akhirnya mereka berlaku revolusi Arab misalnya yang akhirnya membawa kepada terbentuknya kerajaan yang baru yang dipanggil Republik. Itu yang berlaku dalam tema 3. Sampai situ saja. Ini berkaitan dengan tema 3 saja. Kita nak sampai hujung. Jadi saya simpulkan dekat sini. Dari segi konsep negara bangsa, negara ialah satu komuniti politik susun dan menguasai satu kawasan dan berdaulat. Negara juga boleh definisikan sebagai satu badan atau autoriti dalam sesuatu wilayah. Dan bangsa itu pula ialah sekumpulan manusia yang menetap di satu kawasan dan mendatangkan usul adat Islam, kebudayaan, agama dan sistem politik mereka sendiri. Jadi konsep negara bangsa ialah sebuah negara yang berdaulat, bebas dengan penduduknya mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah milik bersama berasaskan bahasa, adat, tradisi yang sama, menjadi pemerintah tersendiri, sempadan wilayah dan hak untuk menggubal undang-undang tersendiri. Okey, ini diajar oleh Barat. Inilah konsep bangsa, negara bangsa yang diwar-warkan oleh Barat. Kalau dulu dari konsep Islam hanya ada satu saja kerajaan Islam yang diketuai oleh seorang khalifah yang berpusat di satu pusat pemerintahan. Dan semua yang lain itu adalah wilayah Islam. Ketika kerajaan Islam berkuasa, berkuat, ketika kerajaan Islam mendukung negara berasaskan Al-Quran dan Hadis, maka disitulah zaman kegemilangan Empire Islam. Jadi apabila tidak lagi wujudnya, tidak lagi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka jatuhlah sesuatu kerajaan itu. Itu antara perkara penting yang kita belajar daripada sejarah Islam. Saya buka soalan kepada. Ada sebarang soalan sebelum saya pergi bahagian yang akhir. Ini contoh faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, pembentukan kerajaan, sekularisme, perundangan. Faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki, pertama di segi kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan Turki akhirnya menjadi negara bangsa. Pembentukan kerajaan yang baru, sekularisme yang diamalkan, menggunakan undang-undang Barat, tidak lagi menggunakan undang-undang Islam. Dari segi perundangan Islam. Itu antara perkara yang kita boleh lihat dari segi faktor negara bangsa. Akhir sekali saya nak uraikan ini saja pelajar. Saya nak pelajar beri tumpuan. Bila kita menjawab soalan sejarah Islam,
Macam saya kata tadi dah tema 2, kita kena betul-betul faham konsep, kita kena faham istilah yang tepat. Kita tidak boleh menghentam. Kalau kita hentam saja tak apa-apa ingat, kita tak boleh jawab. Kita tak faham tentang zakat, jenis-jenis zakat, kita jangan jawab. Sebab kita akan jawab, memberi jawapan yang salah. Jadi bila kita menjawab soalan, kita nak menghuraikan bahagian takulan itu. Pengetahuan, semua pelajar tahu. Isi yang saya beri tadi banyak pengetahuan. Apakah takulannya? Jadi kita menakul ini, kita macam makan burger, pelajar. Saya terangkan sebelum ini. Dalam burger, kalau kita lihat burger kan, tambah lagi dia ada 2 roti, atas bawah. Ini pengenalan, ini penutup. Dalam burger yang sedap itu, jawapan yang sedap, jawapan yang baik, jawapan yang bagus, mesti ada pelbagai bahan dalam dia. Ada salad, ada telur, kan? Ada cheese lagi, ada tomato, ada timun. Jadi huraiannya banyak. Dan akhirnya, sedaplah burger ni. Dah kita tutup burger tu dengan penutup yang ringkas saja. Apa yang ambil satu mana-mana isi, dan kita simpulkan, dan kita apa yang berlaku selepas itu kita jelaskan. Ini ada 2 ayat sudah mencukupi untuk memberikan penutup. Jadi dalam menjawab soalan, pertama sekali kita ada pengetahuan, ada faktor, ada isi, ada sebab dan sebagainya. Tadi kan, apakah faktor politik misalnya? Apa yang ingin dikatakan? Jawab kepada soalan anda. Apa yang anda ingin katakan? Jawapan kepada soalan anda. Itu kita kena jelaskan dari segi pengetahuan. Apa yang anda ingin katakan? Jawapan kepada soalan anda. Nak uraikan lagi. Apa kita nak urai? Contoh mengukuhkan huraian. Contoh untuk mengukuhkan huraian. Ini semua huraian, explanation kepada kehendak soalan. Dan kita berikan bukti. Mesti ada bukti, evidence, supaya jawapan kita itu menjadi baik. Bagaimana bukti ini menunjukkan bahawa pendapat anda itu betul. Sekularisme. Kita ambil contoh pengetahuan. Turki menjadi sebuah negara sekular, menjadi sebuah republik disebabkan oleh sekularisme. Macam mana kita jelaskan sekularisme? Apa itu sekularisme? Contoh sekularisme dari segi pentadbiran. Bagaimana? Apa yang dibuat? Contoh. Ini yang membawa kepada sekularisme. Terangkan bukti anda, bagaimana bukti menunjukkan bahawa pendapat anda itu betul. Kemudian kita ringkas ayat mengaitkan kembali dengan soalan. Itu adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan ayat yang mengaitkan kembali dengan soalan. Jadi kita ada pengetahuan, kita ada huraian lanjut, huraian lanjutan, contoh dan sebagainya. Itu adalah takulan. Dan akhir sekali kita simpulkan. Jadi ketiga-tiga aspek itu, dalam format esei kita ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Dan semua itu kita digabungkan dengan aras bahasa yang betul. Isi yang pertama, isi kedua, isi yang ketiga dan sebagainya. Kita dipanggil komunikasi. Jadi kita telah memberi satu jawapan yang baik. Kepada anda saya panjang dah menguasai dari segi cara menjawab. Itu dikatakan poin. Salat itu adalah evidence ni dan juga huraian bagi tanda sebagainya. Jadi saya harap pelajar dapat menguasai ini dengan baik. Itu adalah explanation. Lapar. Lepas ni boleh makan burger. Ingat burger, ingat bagaimana nak menjawab soalan. Berdasarkan kepada pengetahuan, takulan dan juga komunikasi. Apa dia pengetahuan? Itu fakta yang nak kita huraikan. Fakta mesti dijelaskan. Fakta mesti ada huraian. Mesti ada evidence. Itu contoh yang akan kita explainkan nanti. Kita akan huraikan. Dan ini akan memberikan jawapan yang baik. Dan akhir sekali kita simpulkan dalam satu isi. Pak pelajar, inilah yang saya katakan tadi, perkara-perkara penting. Bila kita nak ingat teknik menjawab, kita ingatlah burger. Jadi burger tu bukan hanya roti yang atas dengan bawah saja, tapi kandungan dalam burger tu yang penting. Pengetahuan, kita tahu burger. Burger itu kita kena jelaskan dengan detail. Kita ada salad, kita ada telur, kita ada sayur, macam-macam sayur, kita ada cheese dengan sosnya lagi, maka sedaplah soalan jawapan kita itu. Bila jawapan kita sedap, kita layak dapat markah yang sedap. Mungkin 20 markah per 20. Okey pelajar, ada soalan. Ini format esei, pengenalan, isi dan penutup. Saya berhenti di sini, saya beri ruang untuk soal jawab. Untuk bertanya saya tentang sejarah Islam, tema soalan sejarah Islam ulangan semester 2 ini. Silakan. Saya lihat di bawah chat ini sekarang.
Okey, risalah pelajar, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada pagi ini, saya harap apa yang saya sampaikan ini jelas. Okey. Apa yang ada dalam tema 1, tema 2, tema 3, tolong beri perhatian. Apa yang perlu kita faham, apa yang perlu kita kuasai. Jadi dalam syariat Islam ini, kita kena faham betul-betul setiap perkembangan isu itu. Kita tidak boleh memberi jawapan yang umum, yang ringkas, yang tidak dihuraikan. Sebab dia tidak akan memberi markah. Ingat, Fajar kena jawab 3 soalan daripada 6 soalan yang diberikan. Jangan jawab 2 soalan. Mesti jawab 3 soalan. Kalau kita jawab 2 soalan, kita rugi. Kita akan hilang 20 markah. Jadi mesti jawab 3 soalan. Jadi teruskan. Selamat menghadapi peperiksaan. Saya doakan kamu semua berjaya dan dapat jawab dengan baik. Saya ada satu soalan ni. Ada 2 soalan. Cikgu, bagaimana untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan penglibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama? Ada dalam sukatankah? Ada. Penglibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama memang ada dalam sukatan. Bagaimana Turki terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Nanti saya akan beri satu contoh. Saya akan bawa sekat offline saja. Kesan penglibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama ini. Nanti saya akan berikan pada pelajar. Dalam 1-2 hari ini. Satu lagi cikgu nak tanya, kalau mengenai soalan penglibatan dan perang, adakah ia sama fakta dengan faktor perang berlaku? Faktor tu sama je. Cuma kita kaitkan dengan Turki Uthmaniyah. Yang tak ada kaitan dengan Turki Uthmaniyah, tak payahlah. Bagaimana faktor-faktor yang melibatkan Turki terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dari sudut kajian Turki Uthmaniyah. Bukan dari sudut Jerman ataupun Austria-Hungaria. Kita lihat dari segi sudut penglibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. InsyaAllah 1 atau 2 hari ini saya akan berikan tajuk itu dalam offline. Pelajar boleh duduk. Terima kasih. Ada soalan lain? Silakan. Jelas pelajar? Alvin, okey? Ada soalan tak? Bagaimana dengan yang lain? Okey tak? Saya beri masa 10-15 minit ni. Tak ada, saya akan berhenti sampai di sini. Selamat menghadapi peperiksaan 8 bulan nanti. Saya doakan kamu semua berjaya, dapat menjawab dengan baik, dapat membaiki keputusan kamu untuk dapat keputusan yang lebih baik, pointer yang lebih baik, seterusnya layak untuk masuk universiti. Mesti belajar sampai ijazah pertama masuk universiti. Teruskan, dan saya doakan kamu, saya halalkan semua ilmu yang saya sampaikan. Saya doakan kamu semua berjaya mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Selamat maju jaya, selamat pelajar-pelajar semua. Semua pelajar dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Saya sayang semua, saya nak semua orang berjaya. Selamat maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi.